Selamat sejahtera dan selamat datang kepada para penonton yang sudi mengunjungi saluran Senja Tenang. Di dunia ini, ada luka yang menusuk jiwa lebih dalam daripada sebarang kesakitan fisikal. Terutamanya apabila luka itu datang daripada orang yang paling kita cintai dan percayai. Sebelum malam yang mengubah segalanya itu tiba, saya benar-benar percaya bahwa sayalah wanita yang paling bahagia di dunia. Sehinggalah satu tendangan daripada suami saya bukan sahaja mematahkan tulang kaki saya, tetapi juga menghancurkan hati dan kepercayaan saya berkecai-kecai. Namun, di saat yang paling gelap dan penuh putus asa, dalam mata jernih anak perempuan saya yang berusia 5 tahun, secebis sinar harapan mula kelihatan. Bunyi titisan hujan lebat yang menghentam tingkap kaca bergema kasar, seolah-olah sama dengan kemarahan lelaki yang berdiri di hadapan saya. Kesakitan yang dahsyat bermula dari betis kiri saya dan merebak hingga ke ujung kepala, membuatkan saya tidak mampu untuk menjerit. Saya hanya mampu meringkuk di atas lantai simen yang sejuk sambil menggigit bibir hingga berdarah. Pandangan saya kabur dan hilang fokus, tetapi kasut kulit suami saya, Khairul, yang berkilat dan berhenti betul-betul di hadapan saya, kelihatan begitu jelas. Dia membongkok dan menarik rambut saya dengan kasar, membuatkan kepala saya terdongak tanpa kerelaan. Wajah kacak yang pernah saya puja dahulu kini merah padam dan herot benyot akibat kemarahan. "Kau berani melawan cakap aku, ya? Dasar perempuan parasit tak guna. Aku minta rimu 50.000 sahaja untuk modal bisnis, itu pun kau tak boleh bagi? Kau suka tengok aku merempat di tepi jalan, baru puas hati kau agaknya." Setiap patah perkataan yang dilontarkannya menusuk dada saya seperti sembilu, parasit. Saya berhenti kerja selepas melahirkan anak perempuan kami, Aira, atas permintaannya untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada keluarga. Uang simpanan dan hasil jualan apartemen pemberian ibu bapak saya semasa berkahwin juga telah saya serahkan sepenuhnya untuk modal perniagaannya. Tetapi kini, di matanya, saya hanyalah seekor parasit. Sambil menahan tangisan yang hendak pecah, saya bersuara dengan susah payah. Saya betul-betul dah tak ada duit, abang. Duit terakhir pun saya dah bagi bulan lepas, kan? Bohong. Khairul membentak. Cengkamannya pada rambut saya semakin kuat. Mak bapak angkat kau yang dah mati tuh ada tinggalkan rumah, kan? Kau dah jual rumah tuh senyap-senyap dan sorokkan duitnya, betul tak? Baik kau mengaku sekarang. Rumah itu adalah satu-satunya harta peninggalan terakhir daripada ibu bapak angkat saya. Namun, rumah itu juga telah saya jual 3 tahun lalu untuk menampung kos pembedahan jantungnya yang kononnya dihidapinya ketika itu. Apakah dia sudah lupa? Tetapi saya tidak lagi berdaya untuk menjelaskan. Kesakitan pada kaki saya telah meragut seluruh kewarasan saya. Saya dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Kaki saya terasa kebas, hanya denyutan tajam yang menusuk. Dengan wajah yang dibasahi air mata dan peluh, saya merayu dalam keputusasaan. Tolonglah berhenti. Kaki saya sakit sangat. Khairul tersenyum sinis. Senyuman yang begitu dingin hingga menyejukkan tulang. Dia melepaskan rambut saya, dan kepala saya terhantuk kuat di lantai. "Sakit? Biar kau rasa sakit, baru kau sedar diri. Supaya kau buang sikit perangai licik kau tuh." Dia berkata dengan dingin, kemudian berjalan ke sofa dan mencapai telepon bimbitnya. Dengan suara yang 180 derajat berbeza, menjadi begitu mesra dan manis, dia mula membuat panggilan. "Halo, sayang, abang nih. Ya, tengah selesaikan kerja sikit. Lepas nih abang terus pergi jumpa sayang dengan anak kita, ya. Rindunya abang pada sayang dengan anak kita, jantung saya seakan terhenti. Saya tidak salah dengar, bukan? Dengan siapa dia bercakap? Anak yang mana satu?" Pikiran saya menjadi celaru, dan kesakitan fisikal kini ditenggelami oleh kejutan emosi yang lebih besar. Ketika itulah, saya terdengar esakan kecil dari celah pintu bilik tidur anak perempuan saya, Aira. Sejak bila dia berada di situ, anak kecil itu bersembunyi di sebalik pintu, matanya yang bulat membesar ketakutan dengan air mata berlinangan, sambil menekuk mulutnya dengan kedua-dua tangan kecilnya supaya tangisannya tidak kedengaran. Hati saya bagai dihiris sembilu melihatnya. Anak saya telah melihat segalanya. Dia telah menyaksikan seluruh babak yang mengerikan ini. Khairul juga sepertinya terdengar bunyi itu, lalu dia segera mematikan panggilan dan menjegilkan matanya ke arah Aira. "Apa yang kau nangis-nangis? Masuk bilik, tutup pintu." Aira terkejut dan seluruh badannya menggeletar, tetapi dia tidak berganjak. Anak itu memandang saya. Matanya penuh ketakutan, tetapi pada masa yang sama,
tersirat kepintaran yang luar biasa untuk usianya. Pada ketika itu, dalam kegelapan putus asa, satu-satunya percikan harapan mula menyala. Sambil menahan sakit, saya memandang anak saya dan menggelengkan kepala perlahan. Kemudian, saya secara diam-diam menudingkan jari ke arah telepon bimbit saya yang terletak di atas meja kopi di sebelah sofa. Pandangan mata saya penuh dengan doa yang hening. Wahai anakku yang bijak, saya tidak pasti sama ada dia dapat memahami maksud saya, tetapi Aira ternyata jauh lebih pintar daripada yang saya sangka. Dia memandang silih berganti antara jari saya dan wajah saya, lalu mengelipkan matanya. Kemudian, dengan sangat perlahan sehingga hanya saya yang dapat melihatnya, dia mengangguk kecil. Ketika Hairul berpaling ke tingkap untuk menyalakan rokok, Aira, seperti seekor anak kucing, melangkah tanpa bunyi dengan kaki ayamnya menuju ke sofa. Jantung saya berdegup kencang. Tolonglah, jangan sampai Hairul berpaling. Saya menahan nafas dan berdoa. Aira mendekati meja, dan dengan sengaja berpura-pura tergelincir, dia menjerit aduh, sambil jatuh ke hadapan. Telepon bimbit saya yang dilanggarnya jatuh ke atas permaidani tebal. Cuai betul, jerit Hairul tanpa menoleh. Inilah masanya, Aira segera mencapai telepon itu. Tetapi, bukannya meletakkannya kembali di atas meja, dia memeluk telepon itu dan merangkak masuk ke bawah meja, tersembunyi dari pandangan Hairul. Saya dapat melihat tangan kecilnya yang terketar-ketar menekan skrin. Kata laluan telepon adalah hari lahirnya sendiri, sesuatu yang telah saya ajarkan kepadanya sebagai persediaan untuk sebarang kecemasan. Skrin itu menyala, dan Aira menekan ikon senarai kenalan. Jari jemarinya yang kecil menatal senarai itu sehingga berhenti pada nama yang saya simpan sebagai atuk kesayangan. Aira melekapkan telepon ke telinganya, bibir kecilnya bergerak-gerak. Tiada suara yang keluar. Saya tahu dia ketakutan, tetapi dia sedang melakukan yang terbaik. Akhirnya, saya terdengar suara anak perempuan saya yang terketar-ketar dan tersekat-sekat berbisik ke dalam corong telepon. Satu ayat yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Atuk, atuk, ibu macam nak mati. Keheningan di hujung talian. 1 saat, 2 saat, 3 saat. Senyap yang terasa seperti selamanya menyelubungi udara yang tegang. Saya hampir berputus asa. Tetapi ketika itu, satu suara yang garau, tenang, dan penuh wibawa kedengaran melalui pembesar suara kecil itu. Walaupun perlahan, ia kedengaran luar biasa jelas. Aira, cucu Atuk yang baik. Boleh beritahu Atuk di mana Aira sekarang? Wahai para penonton, adakah Atuk misteri ini akan mampu menyelamatkan saya dan anak perempuan saya daripada suami yang ganas? Dan apakah rahasia mengejutkan yang tersembunyi di sebalik suami saya? Untuk tidak terlepas kisah mendebarkan yang akan datang, jangan lupa untuk menekan butang suka, langgan, dan kongsi saluran Senja Tenang. Marilah kita saksikan bersama-sama pengakhiran cerita ini. Terima kasih. Suara Atuk yang garau dan berwibawa di hujung talian itu bagaikan ubat penenang yang serta-merta menyelamatkan saya dari cengkaman ketakutan yang melampau. Walaupun hanya soalan yang ringkas, ia membawa ketenangan yang aneh, membuatkan saya sadar bahwa saya tidak lagi bersendirian. Saya segera merapatkan mulut saya ke telepon bimbit di tangan anak perempuan saya. Suara saya bergetar, tetapi jauh lebih jelas daripada tadi. Atuk, ini Yasmin. Saya menyebut alamat flat kos rendah di Ceras ini, tempat yang dihadiahkan oleh Khairul tetapi kini telah menjadi neraka bagi saya. Baiklah, suara Atuk langsung tidak menunjukkan sebarang getaran. Kamu berdua duduk diam di dalam bilik. Kunci pintu rapat-rapat dan jangan buka kepada sesiapapun, termasuk suami kamu. Atuk akan sampai sebentar lagi. Panggilan itu terputus dan skrin menjadi gelap. Aira mendongak memandang saya dengan mata yang basah. Dia masih ketakutan, tetapi kini ada sinar harapan yang bersinar di matanya. Saya memeluk anak saya erat-erat. Jantung saya masih berdegup kencang, tetapi bukan lagi karena takut. Ia adalah debaran penantian dan keyakinan yang kuat bahwa mimpi ngeri ini akan segera berakhir. Saya membawa Aira ke bilik air dan segera membasuh kesan air mata di wajahnya dan wajah saya dengan air suam. Saya perlu bertenang. Saya mesti menunjukkan kekuatan di hadapan anak saya. Saya tidak tahu bagaimana atau dengan cara apa Atuk akan datang, tetapi seperti sejak kecil, saya meletakkan kepercayaan mutlak kepadanya. Masa berlalu dengan sangat perlahan dan menyesakkan. Saya duduk di atas katil sambil memeluk Aira, memasang telinga pada setiap bunyi dari luar. Bunyi hujan mula reda,
hanya bunyi titisan air yang jatuh di atas bumbung zinc kedengaran secara berirama. Kira-kira 20 menit kemudian, saya terdengar bunyi yang aneh dari lorong masuk. Bukan bunyi motosikal biasa. Ia adalah bunyi engine berat beberapa buah sedan mewah yang memasuki lorong sempit itu. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi brek yang tajam diikuti dengan bunyi pintu kereta ditutup dengan tegas. Jantung saya berdebar kencang. Itu pasti Atuk. Tidak mungkin orang lain. Sebelum saya sempat berbuat apa-apa, saya terdengar bunyi derap tapak kaki yang tegap menghampiri rumah kami. Bunyinya sangat berbeza daripada tapak kaki Khairul. Ia berirama, berwibawa, dan memancarkan aura yang menggerunkan. Tiba-tiba, pintu rumah jiran di hadapan terbuka dan kedengaran suara nyaring tuan rumah, seorang makcik. Bising-bising malam butani kenapa? Cari siapa? Namun, suara makcik itu terhenti serta-merta. Digantikan dengan bunyi helaan nafas terkejut. Karena ingin tahu, saya mengintai sedikit dari celah pintu dan tergamam melihat pemandangan di hadapan mata saya. Yang berdiri di hadapan makcik itu bukan seorang, tetapi 4 orang lelaki berbadan sasa yang segak berpakaian sut hitam dengan wajah yang dingin, seperti dalam film. Dan di tengah-tengah mereka, berdirilah Atuk. Atuk tidak lagi kelihatan seperti datuk penyayang dalam ingatan saya. Dia mengenakan sut kelabu yang ditempa khas, berdiri tegak sambil memegang tongkat kayu hitam berhias perak. Bukan bunyi motosikal biasa. Ia adalah bunyi engine berat beberapa buah sedan mewah yang memasuki lorong sempit itu. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi brek yang tajam diikuti dengan bunyi pintu kereta ditutup dengan tegas. Jantung saya berdebar kencang. Itu pasti Atuk. Tidak mungkin orang lain. Sebelum saya sempat berbuat apa-apa, saya terdengar bunyi derap tapak kaki yang tegap menghampiri rumah kami. Bunyinya sangat berbeza daripada tapak kaki Khairul. Ia berirama, berwibawa, dan memancarkan aura yang menggerunkan. Tiba-tiba, pintu rumah jiran di hadapan terbuka dan kedengaran suara nyaring tuan rumah, seorang makcik. Bising-bising malam butani kenapa? Cari siapa? Namun, suara makcik itu terhenti serta-merta. Digantikan dengan bunyi helaan nafas terkejut. Karena ingin tahu, saya mengintai sedikit dari celah pintu dan tergamam melihat pemandangan di hadapan mata saya. Mungkin dia baru selesai berbual dengan perempuan simpanannya dan kembali untuk memainkan peranan sebagai suami yang prihatin. Wajahnya pucat lesi apabila melihat sedan-sedan mewah yang menghalang lorong dan lelaki-lelaki bersut hitam di hadapan pintu rumah. Dia tergesa-gesa memberhentikan motosikalnya dan berlari sambil menjerit, "Apa dah jadi nih? Kamu semua siapa?" Apabila dia ternampak saya berada dalam pelukan Atuk, riak terkejutnya bertukar menjadi marah dan hairan. Yasmin. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya, tetapi matanya bersinar tajam dan penuh wibawa, membuatkan orang lain tidak berani memandangnya secara terus. "Bilik Yasmin yang mana?" tanya Atuk. Suaranya tidak kuat, tetapi beratnya membuatkan makcik tuan rumah yang biasanya garang itu menggigil ketakutan sambil menuding ke arah rumah kami. Atuk mengangguk dan memberi isyarat. 2 orang pengawal pribadi segera bergerak ke hadapan pintu bilik kami. "Yasmin, ini Atuk. Buka pintu." "Siapa aku tidak penting," suara Atuk kedengaran rendah dan dalam. "Yang penting, apa yang baru sahaja kamu lakukan pada cucu aku?" Sejurus berkata, pandangan Atuk beralih ke kaki saya yang bengkak. Salah seorang pengawal di sebelahnya segera memahami isyarat itu dan melangkah ke hadapan. Suaranya sedingin ais. "Encik Khairul, Anda ditahan atas tuduhan keganasan rumah tangga. Sila ikut kami ke balai." "Apa? Keganasan rumah tangga? Jangan main tuduh tanpa bukti." Khairul mula menjerit panik. "Bukti? Buktinya ada pada luka di badan cucu aku," kata Atuk. "Dan panggilan kecemasan daripada cicit aku. Itu masih tidak cukup?" Khairul terdiam, wajahnya pucat. Dia memandang saya, kemudian beralih kepada Aira yang bersembunyi di belakang saya. Matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak perempuan yang dipandangnya remeh akan menghancurkan segalanya. Apabila dia tidak mampu berkata apa-apa lagi, 2 orang pengawal mendekatinya dan memegang lengannya dengan kemas. "Apa nih? Lepaskan aku. Yasmin, cakaplah sesuatu. Kau nak tengok suami kau masuk penjara ke?" Dia meronta-ronta dengan terdesak. Saya hanya memandangnya dalam diam. Tiada lagi sekelumit pun rasa kasihan di mata saya. Hanya ada penghinaan dan kedinginan. Atuk memberi isyarat kepada pengawal yang lain. Dia segera menghulurkan sampul surat tebal berisi uang kepada makcik tuan rumah. "Ini bayaran untuk sewa tertunggak dan pampasan atas segala kesulitan yang disebabkannya. Mulai sekarang, anggap sahaja tiada apa-apa yang berlaku di sini. Faham?"
Makcik tuan rumah itu matanya bersinar melihat sampul uang itu dan mengangguk berulang kali. Ya, sudah tentu. Saya tak nampak apa-apa, saya tak tahu apa-apa. Segala-galanya diselesaikan dengan cepat dan kemas. Atuk berpaling kepada saya dan berkata dengan suara yang kembali mesra, "Jom, nak. Kita balik ke rumah." Atuk mendukung Aira. Anak kecil itu membenamkan wajahnya di dada Atuk, merasakan perlindungan yang mutlak. Seorang pengawal lain memapah saya yang sukar berjalan. Saya diiringi ke salah sebuah sedan mewah. Di dalamnya, seorang wanita berkot putih sedang menunggu. "Ini dokter pribadi keluarga kita. Dia akan berikan rawatan kecemasan untuk luka kamu," kata Atuk. Kereta itu mula bergerak perlahan, meninggalkan flat usang itu, dan suami ganas yang sedang diiringi ke balai polis. Saya memandang keluar tingkap. Malam di Kuala Lumpur masih gemerlapan dengan cahaya lampu, tetapi di dalam hati saya, sebuah ribut besar baru saja bermula. Di penghujung jalan ini, saya bukan sahaja akan menemui kebenaran, tetapi juga keluarga dan tempat berlindung yang tidak pernah berani saya impikan. Sedan mewah itu meluncur laju membelah malam di ibu kota. Perjalanannya begitu lancar sehingga hampir tidak terasa sebarang gegaran, jauh berbeza dengan bas sesak yang biasa saya naiki atau motosikal usang Hairul. Di dalam kereta, dokter wanita itu membersihkan dan membalut luka di kaki saya dengan lembut. Mujurlah tulangnya tidak patah, tetapi kecederaan tisu lembutnya agak parah dan memerlukan rehat yang lama. Aira, selepas mengalami ketakutan yang teramat sangat, telah tertidur nyenyak di pangkuan Atuk. Melihat wajahnya yang lena seperti malaikat, hati saya kembali pedih. Jika bukan karena panggilannya, apa yang akan terjadi pada kami malam ini? Saya memandang lelaki di sebelah saya, yang dipanggil Atuk oleh anak saya. Dalam ingatan saya yang samar-samar, Ime Atuk hanyalah serpihan-serpihan yang kabur. Saya ditinggalkan di rumah anak yatim sejurus dilahirkan dan kemudian diambil sebagai anak angkat oleh sepasang suami istri penjawat awam yang baik hati. Walaupun tidak kaya, rumah kami sentiasa dipenuhi kasih sayang. Ayah angkat saya, Encik Sulaiman, seorang jurutera di sebuah syarikat pembinaan. Beliau seorang yang pendiam tetapi sangat menyayangi istri dan anak perempuannya. Ibu angkat saya, Puan Aminah, seorang guru sekolah rendah. Ibu sentiasa lemah lembut dan mengajar saya perkara-perkara yang baik. Saya menyayangi dan menghargai mereka seperti ibu bapak kandung saya. Dan dalam kenangan zaman kanak-kanak yang bahagia itu, kadang-kadang muncul seorang lelaki istimewa. Seorang lelaki yang sentiasa dipanggil Tan Sri dengan penuh hormat oleh ibu bapak saya. Itulah Atuk. Pada masa itu, Tan Sri Hamid adalah pengerusi kumpulan Hamdan, syarikat pembinaan tempat ayah angkat saya bekerja, dan juga sahabat karib ayah. Saya masih ingat, setiap kali hari raya, Atuk akan datang ke rumah kami membawa banyak hadiah. Beliau tidak mempunyai anak sendiri dan istrinya telah lama meninggal dunia, jadi beliau sangat menyayangi saya. Atuk sering memangku saya dan mengusap kepala saya sambil berkata, "Budak ni sungguh cerdas dan pintar. Bila besar nanti, pasti akan jadi orang hebat." Pandangan mata Atuk sentiasa hangat dan penuh kasih sayang. Atuk juga menanggung semua yuran pengajian saya dari sekolah rendah hingga tamat university. Katanya, pelaburan dalam pendidikan tidak akan pernah merugikan. Pada mulanya, ibu bapak angkat saya menolak, tetapi Atuk menegaskan bahwa beliau hanya ingin melakukan sesuatu untuk cucu kesayangannya. Tragedi melanda ketika saya berada di tahun akhir university. Ibu bapak angkat saya, yang dalam perjalanan kerja luar kawasan, terlibat dalam kemalangan jalan raya, dan kedua-duanya meninggal dunia. Dunia saya seakan runtuh. Ketika saya berada di kemuncak keputusasaan, Tan Sri Hamidlah yang menguruskan segala urusan pengebumian serta menenangkan dan memberi semangat kepada saya. "Ibu bapak angkat kamu sudah tiada, tapi kamu masih ada Atuk. Mulai sekarang, anggaplah Atuk sebagai keluarga kandung kamu." Selepas itu, Atuk membantu saya mendapatkan pekerjaan yang stabil di salah sebuah anak syarikat kumpulan Hamdan. Kehidupan saya beransur-ansur kembali stabil, dan kesedihan saya perlahan-lahan pudar. Dan kemudian, saya bertemu Khairul. Dia adalah staf baru di bahagian jualan, 2 tahun lebih tua daripada saya. Dia tinggi, kacak, pandai berkata-kata, dan sentiasa kelihatan bersemangat. Dia menceritakan tentang latar belakangnya yang susah dan betapa gigihnya dia berusaha untuk mencapai kedudukannya sekarang. Saya, yang mendambakan tempat bergantung selepas kehilangan keluarga, cepat terpikat dengan keikhlasan dan keazamannya. Kami jatuh cinta.
Ketika saya memperkenalkan Hairul kepada Tan Sri Hamid, saya masih ingat dengan jelas pandangan mata Atuk. Beliau tidak berkata banyak, hanya memerhatikan Hairul dalam diam. Malam itu, Atuk memanggil saya ke bilik bacaannya. "Yasmin," Atuk berkata dengan suara yang berat. Anak muda itu nampak bijak, tapi pandangan matanya tidak jujur. "Atuk tak boleh masuk campur dalam soal cinta kamu, tapi berhati-hatilah. Hati orang, kita tak tahu." Ketika itu, saya yang sedang mabuk cinta tidak mengendahkan amaran Atuk. Saya pikir Atuk terlalu curiga, dan Hairul adalah seorang lelaki yang baik. Saya malah memberi alasan bahwa dia mungkin sedikit rendah diri karena dibesarkan dalam keluarga miskin. Tan Sri Hamid hanya mengeluh dan tidak berkata apa-apa lagi. Kami berkahwin setahun kemudian. Tan Sri Hamid memberikan saya sebuah apartemen mewah di Monkiara dan sejumlah uang simpanan sebagai hadiah perkawinan. Katanya, itu adalah harta yang dikumpulkan oleh ibu bapak angkat saya untuk saya. Selepas berkahwin, Hairul berkata dia tidak mau dituduh bergantung pada keluarga istri dan ingin memulakan perniagaannya sendiri. Dia menunjukkan kepada saya satu rancangan perniagaan yang sangat meyakinkan. Saya, yang mempercayai suami saya sepenuhnya, tanpa teragak-agak menyerahkan semua uang simpanan saya dan hasil jualan apartemen pemberian Atuk sebagai modal perniagaannya. Selepas Aira lahir, Hairul berkata dia akan menanggung semua perbelanjaan keluarga jika saya berhenti kerja dan menjaga anak di rumah. Sekali lagi, saya menurut katanya, dan itulah permulaan tragedi saya. Perniagaan Hairul nampaknya tidak berjalan lancar. Dia sentiasa mengadu tentang kesukaran dan memerlukan lebih banyak dana. Saya tidak lagi mempunyai uang untuk diberikan dan hanya mampu memberinya semangat. Perlahan-lahan, sikapnya mulai berubah. Dia menjadi cepat marah dan sering melepaskan geramnya pada saya. Pertengkaran kami semakin kerap, dan akhirnya, dia mulai naik tangan. Pada mulanya, hanya ketika dia mabuk, tetapi lama-kelamaan ia menjadi tabiat. Setiap kali perniagaannya tidak berjalan lancar, dia akan menjadikan saya sebagai tempat melepaskan geram. Saya menahan segalanya demi anak kami, dan dengan harapan tipis bahwa dia akan berubah, saya tidak sanggup memberitahu Tan Sri Hamid. Saya takut Atuk akan risau, dan lebih takut dia akan kecewa dengan pilihan saya. Saya memendam semua penderitaan ini seorang diri. Sehinggalah malam ini, apabila semuanya sudah melampaui batas. Kereta itu berhenti di hadapan sebuah banglo besar yang berunsurkan klasik dengan taman yang luas di Bukit Damansara. Ini adalah kediaman Tan Sri Hamid selepas bersara, tempat yang jarang saya kunjungi. Sebaik melangkah masuk, suasana rumah yang tenang dan megah itu anehnya menenangkan hati saya. Tan Sri Hamid membawa kami ke sebuah bilik yang luas di tingkat 2. "Ini bilik arwah ibu angkat kamu," kata Atuk. "Mulai sekarang, inilah rumah kamu berdua." Saya melihat sekeliling bilik itu. Segalanya dijaga dengan rapi. Di atas meja tulis, gambar ibu bapak angkat saya yang sedang tersenyum bahagia masih elok terletak. Air mata saya mengalir lagi. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya kembali ke rumah. Malam itu, buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya dapat tidur dengan nyenyak. Tiada lagi mimpi ngeri tentang penderaan atau makian. Saya tidur dengan tenang, dikelilingi oleh kasih sayang keluarga. Saya tahu, esok, kehidupan baru dan perjuangan baru akan bermula, dan kali ini, saya tidak akan berjuang seorang diri. Keesokan paginya, saya terjaga apabila cahaya matahari pagi menembusi tingkap besar, menerangi lantai kayu dengan sinaran hangat. Kesakitan di kaki saya masih berdenyut, tetapi pikiran saya terasa luar biasa jernih dan segar. Aira masih tidur nyenyak di sebelah saya. Mungkin inilah kali pertama dia tidur dengan tenang, setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Saya turun dari katil dengan berhati-hati agar tidak mengeluarkan bunyi. Saya terkejut melihat pantulan diri saya di cermin besar pada meja solek. Wanita di dalam cermin itu kelihatan sangat lesu. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan ada kesan lebam samar di pipi akibat tamparan Hairul semalam. Tetapi, di sebalik mata yang letih itu, api kemarahan dan keazaman mula menyala. Saya tidak boleh terus hidup begini. Saya mesti berubah. Demi diri saya sendiri, dan demi anak perempuan saya. Saya mandi dan menukar pakaian kepada baju rehat bersih yang disediakan oleh pembantu rumah. Apabila saya turun ke ruang makan, sarapan pagi yang mewah sudah terhidang. Atuk sedang membaca surat kabar, dan di sebelahnya duduk seorang lelaki pertengahan umur yang berkacamata dan kelihatan sangat bijak, lengkap berpakaian sut. Melihat saya turun, Atuk tersenyum.
senyuman mesra itu telah kembali ke wajahnya. "Dah bangun, cucu Atuk? Mari sarapan. Kenalkan, ini Encik Faisal, peguam pribadi Atuk dan kawan yang paling Atuk percaya." Saya menundukkan kepala kepada Encik Faisal. Dia juga berdiri dan menyambut tangan saya dengan sopan. "Puan Yasmin, apa kabar?" Tan Sri sudah ceritakan segalanya. Saya amat bersimpati. Tetapi syukurlah Puan sudah keluar dari situasi itu. Sepanjang waktu sarapan, suasananya tidak tegang. Atuk dan Encik Faisal bertanya tentang keadaan saya dengan berhati-hati, tetapi tidak mengorek luka saya terlalu dalam. Mereka bercakap tentang rancangan masa depan, pendidikan Aira, dan destinasi percutian yang boleh menenangkan pikiran saya. Mereka sedang membantu saya untuk melangkah ke hadapan. Selepas sarapan, kami masuk ke bilik bacaan Atuk. Rak-rak buku yang tinggi menjulang dipenuhi dengan buku-buku baru dan lama. Udara di sini terasa megah dan penuh dengan aura intelektual. "Yasmin," Atuk memulakan bicara. Suaranya menjadi serius. "Sekarang bukan masa untuk bersedih. Kita perlu bertindak. Dengan segera." Encik Faisal menyambung. Dia membuka beg bimbitnya dan mengeluarkan setimbun dokumen. "Puan Yasmin, atas arahan Tan Sri, saya telah membuat siasatan awal mengenai keadaan Encik Khairul. Perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah membekukan semua aset bersama atas nama Puan dan suami dengan serta-merta, supaya dia tidak dapat melarikan harta. Aset bersama, rasanya kami sudah tiada apa-apa lagi. Semua duit saya sudah habis untuk bisnis dia." Encik Faisal tersenyum profesional. "Tidak semestinya. Dari segi undang-undang, Puan dan suami masih terikat dalam perkawinan, jadi kita perlu menyemak semula semuanya. Tambahan pula, kita perlu menjejaki kemana sebenarnya uang yang Puan berikan kepadanya telah pergi." Atuk mengangguk. "Betul. Jantan tak guna tuh tak mungkin gagal dalam bisnis begitu sahaja. Pasti ada sesuatu di sebaliknya. Faisal, siasat semua aktiviti keuangan dia selama 3 tahun kebelakangan ini. Siasat sampai ke lubang cacing, jangan tertinggal satu pun." "Baik, Tan Sri," jawab Encik Faisal. "Sejak semalam lagi saya dah letak orang untuk mengawasinya. Dia baru sahaja dilepaskan dengan ikat jamin, tetapi yang anehnya, dia langsung tidak kelihatan risau atau cemas. Malah, pagi tadi orang saya nampak dia bertemu dengan seorang wanita di sebuah kafe mewah. Mendengar itu, jantung saya kembali berdenyut sakit. Siapa wanita tuh? Suara saya sedikit bergetar. Identitinya sedang disiasat, tetapi satu perkara yang pasti, hubungan mereka nampak lebih daripada biasa." Encik Faisal menunjukkan sekeping gambar yang diambil dari jauh. Walaupun tidak jelas, saya dapat melihat Khairul duduk sangat rapat dengan seorang wanita, tangannya diletakkan mesra di atas tangan wanita itu. "Dan ini bahagian yang penting," sambung Encik Faisal. "Sejurus selepas Puan Yasmin meninggalkan flat itu, dia kembali ke sana. Orang saya terdengar dia bercakap di telepon dengan nada yang sangat marah. Rancangan kita tak menjadi. Perempuan tuh tak semudah yang aku sangka. Kena cari cara lain." "Rancangan? Perempuan tuh?" Dia jelas merujuk kepada saya, anak saya, dan Atuk. Ini bermakna, semua yang berlaku malam tadi bukanlah sekadar letusan kemarahan Khairul. Ia adalah sebahagian daripada satu rancangan yang saya langsung tidak tahu. Keadaan menjadi semakin rumit dan menakutkan. "Ada satu lagi perkara, Puan Yasmin," kata Encik Faisal. "Dari segi undang-undang, kita mempunyai bukti yang cukup untuk mendakwanya atas tuduhan keganasan rumah tangga. Tetapi, untuk memastikan kita mendapat hak penjagaan penuh ke atas Aira dan membuat dia menerima hukuman yang lebih berat, kita perlukan lebih banyak bukti yang menunjukkan dia tidak layak menjadi seorang bapa dan bukti-bukti lain mengenai kegiatan haramnya." Atuk memandang saya. Matanya kelihatan tegas. "Yasmin, Atuk tahu ini sangat sukar untuk kamu. Tapi kamu mesti kuat. Ini adalah perjuangan kamu. Adakah kamu mau bercerai dan sekadar menuntut nafkah? Atau kamu mau berjuang habis-habisan, mendedahkan wajah sebenarnya kepada dunia, dan menuntut keadilan untuk penderitaan yang kamu lalui selama ini?" Saya memandang Atuk, kemudian beralih kepada Encik Faisal. Api kemarahan dan keazaman di dalam diri saya marak membara. Saya sudah kehilangan terlalu banyak. Saya tidak boleh kehilangan anak saya. Dan saya tidak boleh melihat lelaki yang telah memijak-mijak hidup saya itu terlepas dari hukuman. Saya mahu berjuang habis-habisan. Suara saya tidak lagi bergetar, malah kedengaran sangat tegas. Saya mahu dia membayar semua perbuatannya. Atuk mengangguk puas. "Bagus, cucu Atuk, kalau begitu, mari kita mulakan rancangan kita."
Sepanjang hari itu, saya berada di bilik bacaan bersama Atuk dan Encik Faisal. Mereka merangkai satu plan yang sangat terperinci, langkah demi langkah. Saya, yang dahulunya hanya mangsa pasif, kini menjadi sebahagian daripada rancangan itu, paksi penting dalam perang undang-undang dan psikologi yang akan datang. Saya tahu jalan di hadapan akan berliku, tetapi saya tidak lagi takut. Kerana di belakang saya kini bukan lagi dinding kesunyian yang dingin, tetapi sebuah empayar besar yang bersedia melindungi dan menyokong saya. Dalam beberapa hari berikutnya, saya mengetepikan kesedihan pribadi saya, dan menumpukan perhatian kepada rancangan yang dirangka oleh Atuk dan Encik Faisal. Banglo di Bukit Damansara itu menjadi markas operasi kami. Setiap hari, Encik Faisal akan datang untuk melaporkan perkembangan dan kami akan menganalisis maklumat baru bersama-sama. Saya, yang dahulunya hanya seorang suri rumah, mula membiasakan diri dengan istilah-istilah perundangan dan keuangan yang tidak pernah saya dengar sebelum ini. Saya membaca setiap dokumen yang dibawa oleh Encik Faisal, coba memahami setiap aspek peperangan yang bakal saya hadapi. Walaupun Atuk tidak terlibat secara langsung dalam siasatan, beliau memberikan arahan strategik dan menggunakan rangkaian kenalannya yang luas untuk memberi sokongan. Ketenangan dan kebijaksanaannya menjadi tonggak kekuatan mental bagi saya. Langkah pertama dan paling penting, Encik Faisal, bagi pihak saya, memfailkan permohonan pembekuan segera di mahkamah terhadap semua akaun bank atas nama bersama saya dan Khairul. Pada masa yang sama, permohonan untuk menghalang sebarang urus niaga jual beli atau pindah milik aset berkaitan telah dihantar kepada agensi-agensi yang berkenaan. Ini adalah serangan awal untuk menyekat jalan keluar Khairul dan menghalangnya daripada melarikan baki harta yang ada. Seperti yang dijangka, tindakan ini membuatkan Khairul bertindak seperti binatang yang terperangkap. Dia tidak henti-henti menelepon dan menghantar mesej kepada saya. Pada mulanya, dia memujuk dengan kata-kata manis, merayu agar saya menarik balik tindakan undang-undang. "Yasmin, kenapa buat abang macam ni? Kenapa bekukan akaun? Abang perlukan duit segera untuk proyek. Kalau Yasmin buat macam ni, samalah macam nak bunuh abang." Apabila saya tidak menjawab, dia menukar taktik kepada ugutan. "Hebat kau sekarang ya? Sebab ada orang tua tu sokong, kau berani buat aku macam ni? Dengar sini, jangan paksa aku sampai ke jalan buntu. Kalau tidak, kau dengan anak kau pun takkan selamat." Mesej-mesej itu, bukannya menakutkan saya, malah menyemarakkan lagi api kemarahan saya. Saya menyerahkan kesemuanya kepada Encik Faisal, dan ia menjadi bukti kukuh yang menunjukkan sifat ganas dan keji Khairul. Sementara itu, pasukan Encik Faisal bergerak dengan sangat efisien. Dalam masa 3 hari sahaja, mereka membawa hasil siasatan awal. Di atas meja kayu besar di bilik bacaan Atuk, Encik Faisal membentangkan setimbun dokumen. "Tan Sri, Puan Yasmin, kita dah dapat petunjuk pertama." Dia menuding ke arah penyata transaksi bank yang tebal. "Ini adalah rekod pindahan uang dari akaun Puan Yasmin ke akaun Encik Khairul sejak 3 tahun lalu. Jumlah keseluruhannya melebihi Rp1,5 juta. Bukan jumlah yang kecil." Saya melihat angka-angka yang pada tercetak di atas kertas itu, dan hati saya terasa pedih. Rp1,5 juta. Itu adalah semua uang simpanan saya dan hasil jualan rumah peninggalan ibu bapak angkat saya. Saya telah memberikan segalanya kepadanya tanpa teragak-agak, dan balasan yang saya terima adalah pengkhianatan yang pahit. Dan ini bahagian yang penting, Encik Faisal membelek ke halaman lain. Semua uang ini, selepas masuk ke akaun Encik Khairul, tidak dilaburkan dalam mana-mana proyek pembinaan seperti yang dikatakannya. Sebaliknya, ia dipecahkan kepada jumlah yang kecil dan dipindahkan melalui beberapa akaun yang rumit. Dan akhirnya, kesemuanya mengalir masuk ke satu akaun sahaja. Dia membulatkan satu nama pada penyata itu. Akaun ini dimiliki oleh sebuah syarikat bernama Wawasan Emas DNBHD. Wawasan Emas, saya mengerutkan dahi. Nama yang tidak pernah saya dengar. Sudah tentu, kata Encik Faisal. Syarikat ini ditubuhkan kira-kira 3 tahun lalu, sama dengan waktu Encik Khairul mula bercakap tentang memulakan perniagaan. Dan wakil sah syarikat ini bukanlah Encik Khairul, dia menyerahkan dokumen lain. Ia adalah salinan pendaftaran syarikat. Saya menahan nafas dan melihat ruangan pengarah. Satu nama asing muncul. "Diana binti Abdullah." "Siapa Diana ni?" tanya Atuk dengan suara yang garau dan berwibawa. "Dialah wanita yang bertemu dengan Encik Khairul di kafe tempo hari," jawab Encik Faisal sambil menunjukkan sekeping gambar yang lebih jelas. Di dalam gambar itu, seorang wanita berusia pertengahan 20-an, cantik dan bergaya,
tersenyum mesra di sebelah Khairul. Semuanya menjadi jelas. Tidak pernah ada sebarang proyek perniagaan. Wawasan emas hanyalah sebuah sarikat cengkrang, sebuah topeng untuk merompak uang saya secara sah. Dia telah menggunakan uang saya untuk menubuhkan syarikat bagi perempuan simpanannya, membina masa depan emas untuk mereka. Masa depan yang dibina di atas pengorbanan dan air mata saya. Kemarahan yang dingin membuak-buak di dalam hati saya. Saya bukan sahaja ditipu dari segi emosi, tetapi juga diperdaya dari segi keuangan. Jadi, di mana alamat syarikat tuh? Saya bertanya dengan suara yang tegas. Alamat berdaftarnya adalah di sebuah bangunan pejabat grade A di KLCC, tetapi orang kami dapati ia hanyalah sebuah pejabat maya dan hampir tiada orang yang keluar masuk. Namun, kami berjaya mendapatkan alamat apartemen tempat tinggal wanita bernama Diana ini. Sebuah kondominium mewah di Mount Kiara, kata Encik Faisal. Atuk, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Matanya bersinar tajam. Faisal, siasat lebih mendalam tentang perempuan bernama Diana nih. Latar belakangnya, hubungan lampaunya, semuanya. Saya nak tahu segalanya. Pada masa yang sama, teruskan awasi gerak-geri si Khairul tuh. Firasat saya mengatakan, kes ini bukan sekadar tentang skandal dan penipuan. Baik, Tan Sri. Kata-kata Atuk membuatkan saya berasa seram sejuk. Betul juga. Bagaimana seorang wanita muda seperti Diana boleh terlibat dalam penipuan yang begitu licik bersama Khairul? Adakah seseorang di belakangnya? Dan adakah Khairul, yang ganas dan tamak itu, cukup bijak untuk merancang semua ini? Cebisan-cebisan misteri mula bercantum, tetapi ia melahirkan lebih banyak persoalan dan konspirasi yang lebih besar daripada yang saya bayangkan. Saya dapat merasakan bahwa pertarungan ini akan menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang saya sangkakan. Penantian selama beberapa hari berikutnya terasa seperti selamanya. Setiap hari yang berlalu, hati saya terasa gelisah seperti dibakar api. Saya bukan sahaja risau tentang nasib diri sendiri, tetapi lebih-lebih lagi tentang Aira. Anak sekecil itu terlalu sukar untuk memahami badai yang melanda keluarganya. Dia hanya tertanya-tanya mengapa tidak dapat berjumpa ayahnya, dan mengapa ibunya sentiasa kelihatan sedih. Saya terpaksa memeluknya dan berbohong bahwa ayahnya pergi bekerja di tempat yang sangat jauh. Setiap kali berbohong kepadanya, hati saya terasa bagai dihiris. Sementara saya bergelut dengan emosi yang bercelaru, pasukan Encik Faisal dan penyiasat persendirian yang diupah oleh Atuk bekerja tanpa henti. Mereka seperti lebah yang rajin, mengumpul setitis demi setitis madu kebenaran dari dunia yang penuh dengan jerat dan pembohongan. Pada suatu petang, Encik Faisal menelepon saya. Suaranya lebih serius daripada biasa. Puan Yasmin, boleh Puan datang ke pejabat saya segera? Ada beberapa penemuan baru yang saya rasa lebih baik Puan lihat sendiri. Firasat buruk mula menyelubungi saya. Saya segera meninggalkan Aira bersama pembantu rumah dan bergegas ke pejabat Encik Faisal di pusat bandar. Pejabatnya terletak di tingkat teratas sebuah bangunan pencakar langit, menawarkan pemandangan panorama Kuala Lumpur yang gemerlapan. Tetapi pada masa itu, di mata saya, bandar yang gah itu kelihatan kelabu. Encik Faisal sudah menunggu saya di bilik mesyuarat. Di atas meja besar, terdapat beberapa file dan sebuah komputer riba yang terbuka. Silakan duduk, katanya dengan suara yang perlahan. Apa yang akan Puan lihat sebentar lagi mungkin agak mengejutkan. Puan perlu bersedia. Saya mengangguk dan menggenggam kedua-dua tangan saya di atas riba. Teruskan. Saya boleh hadapi apa sahaja. Encik Faisal mengeluh. Dia memusingkan skrin komputer riba ke arah saya. Kami telah menyiasat lebih mendalam tentang wanita bernama Diana itu. Dia bukan wanita biasa. Secara luarannya, dia adalah pengarah sebuah syarikat pemula, tetapi sebenarnya dia mempunyai masa lalu yang agak rumit. Dan yang paling penting, dia dan Encik Khairul bukanlah baru berkenalan, dia menekan butang main. Skrin itu memaparkan beberapa keping gambar. Gambar pertama menunjukkan Khairul dan Diana sedang berjalan mesra berpegangan tangan di pantai Langkawi. Tarikh pada gambar itu menunjukkan ia diambil kira-kira 3 tahun lalu, hanya beberapa bulan selepas saya menjual rumah peninggalan ibu bapak angkat saya untuk membiayai kos pembedahan jantung Khairul. Ini bermakna, penyakit jantung itu juga hanyalah satu lakonan, satu pembohongan besar untuk meragut baki uang saya yang terakhir. Uang itu telah digunakan untuk membawa perempuan simpanannya bercuti dan memulakan hidup baru. Bebanan di dada saya terasa begitu berat sehingga sukar untuk bernafas. Tetapi itu bukanlah yang terburuk. Encik Faisal menayangkan gambar-gambar seterusnya.
Ia adalah gambar-gambar yang diambil dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Gambar-gambar yang sepatutnya menjadi detik-detik saya dan anak perempuan saya. Khairul sedang menyuap makanan bayi kepada seorang anak lelaki yang montel dengan penuh kasih sayang. Khairul sedang mengajar anak itu bertati di sebuah apartemen mewah dengan sabar. Khairul, Diana, dan anak itu sedang meniup lilin kayak hari jadi sambil tersenyum riang. Potret keluarga baru itu kelihatan begitu sempurna dan bahagia hingga menyakitkan. Siapa budak tuh? Suara saya bergetar tanpa dapat dikawal. Anak lelaki Encik Khairul dan Cik Diana, suara Encik Faisal juga kedengaran berat. Namanya Adam, umurnya sudah lebih 2 tahun. Encik Khairul telah menipu Puan Yasmin dan mempunyai keluarga kedua selama ini. Adam. Saya mengulang nama itu. Kejamnya dia, nama anak haramnya pun hampir sama dengan nama anak kami, Aira. Jadi, inilah dia. Inilah wajah sebenar suami yang saya sanjung dan berkorban untuknya. Dia bukan sekadar curang, dia mempunyai keluarga kedua. Dia adalah bapa kepada anak orang lain. Uang yang saya kumpul dan berikan kepadanya bukanlah modal perniagaan, tetapi digunakan untuk menyara istri mudanya. Dia telah menjadikan saya seekor lembu tenusu yang bekerja keras untuk kebahagiaan orang lain. Kebenaran ini lebih menyakitkan daripada sebarang pukulan. Ia adalah satu penghinaan dan pijakan terhadap kepribadian dan seluruh cinta saya. Saya duduk membatu. Air mata mengalir tanpa henti. Tetapi kali ini, ia bukan air mata kelemahan. Ia adalah air mata untuk kebodohan saya, untuk masa muda saya yang telah ditipu habis-habisan. Puan Yasmin, Encik Faisal menghulurkan tisu. Saya tahu ini sukar diterima. Tetapi kita perlu hadapi kenyataan ini. Bukti ini adalah pukulan maut. Dengan fakta bahwa dia mempunyai anak luar nikah dan menyembunyikannya dengan sengaja, kita boleh buktikan dengan sempurna bahwa dia telah melanggar ikrar perkawinan dan tanggung jawab keluarga secara serius. Mahkamah pasti akan memihak kepada Puan Yasmin dalam soal pembahagian harta dan hak penjagaan Aira. Saya mengesat air mata dan mengangkat kepala. Pandangan mata saya telah bertukar menjadi sedingin bilah pedang. Dia bukan sahaja akan kehilangan hak penjagaan. Peguam, saya mahu dia membayar harga untuk jenayah penipuan dan penyelewengan harta. Saya mahu dia dan perempuan itu dimalukan di mata masyarakat. Encik Faisal mengangguk. Itulah langkah seterusnya dalam rancangan kita. Dia menyerahkan file lain. Syarikat wawasan emas mereka bukan sekadar syarikat cengkerang untuk pengubahan uang haram. Ia juga menjalankan beberapa aktiviti perniagaan yang haram. Kami sedang mengumpul bukti tambahan mengenai tuduhan pengelakan cukai dan penipuan komersial. Jaring keadilan sudah mulai diketatkan. Puan Yasmin. Saya meninggalkan pejabat peguam itu ketika lampu-lampu bandar mula menyala. Hati saya kosong, tetapi penuh dengan keazaman. Segala cinta dan harapan terhadap lelaki itu telah lenyap sepenuhnya. Yang tinggal kini hanyalah seorang ibu yang mahu menuntut keadilan untuk masa depan dirinya dan anak perempuannya. Pertarungan ini, saya tidak boleh kalah. Sementara saya dan pasukan saya mengetatkan jaring undang-undang di sekeliling Khairul dan perempuan simpanannya secara senyap tetapi semakin kemas, mereka di seberang sana nampaknya langsung tidak menyadari badai yang bakal melanda. Atau mungkin, keyakinan diri yang melampau telah membutakan mata mereka. Setelah beberapa hari tidak dapat menghubungi saya dan mendapati akun banknya telah dibekukan, Khairul mula sadar bahwa keadaan tidak semudah yang disangkakannya. Dia tidak lagi boleh terus memainkan peranan sebagai suami malang yang disalahfaham oleh istrinya. Dia memutuskan untuk mengeluarkan cut truth terakhirnya. Cut yang dia percaya pasti akan melembutkan hati wanita seperti saya, yang lemah dengan pujuk rayu dan mementingkan hubungan kekeluargaan. Cut itu ialah ibunya, yaitu ibu mentua saya. Pada suatu pagi, ketika saya sedang bermain dengan Aira di taman, pembantu rumah datang berlari dengan cemas. "Puan, ada seorang macik di luar pagar," mengaku ibu mentua Puan, sedang buat bising. Jantung saya berdegup kencang. Ibu mentua, sudah berapa lama saya tidak berjumpa dengannya? Selepas majelis perkawinan, dia hanya beberapa kali datang ke rumah kami. Dia seorang wanita kampung yang sederhana, tetapi kasih sayangnya yang melampau terhadap anaknya membuatnya menjadi seorang ibu mentua yang tegas dan cerewet. Di matanya, Khairul sentiasa yang terbaik, dan semua kesalahannya boleh dimaafkan. Saya dapat merasakan kedatangannya kali ini bukanlah untuk bertanya kabar. Bawa dia masuk, saya berkata dengan tenang kepada pembantu rumah. Saya mendukung Aira, menyuruhnya masuk bermain dengan pengasuh, dan pergi ke ruang tamu seorang diri. Saya mahu bersemuka dengannya sendirian, sebaik sahaja melihat saya,
Ibu mentua saya terus berlari ke arah saya, tetapi bukan untuk memukul atau memarahi saya. Sebaliknya, dia melutut di hadapan saya dan mula menangis tersesak-sesak. "Yasmin, menantuku, sampai hati kamu buat macam nih? Kamu nak bunuh anak make?" Saya terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Satu lakonan yang sangat tidak dijangka. Pembantu-pembantu rumah di sekeliling semua memandang dengan penuh rasa ingin tahu. "Mak, bangunlah dulu. Apa-apapun, kita bincang elok-elok." Saya coba memapahnya bangun, tetapi dia menolak dengan keras dan memegang kaki saya, tidak mau melepaskannya. "Tak nak, selagi kamu tak janji akan maafkan Khairul, matakan bangun. Dia anak lelaki mak satu-satunya. Kalau apa-apa jadi pada dia, macam mana mak nak hidup?" Dia mula merayu dengan suara yang pilu. Dia berkata Khairul telah hancur sepenuhnya selepas ditinggalkan oleh saya. Dia tidak makan, tidak tidur, hanya minum arak setiap hari, dan perniagaannya juga terhenti. Katanya, Khairul sangat mencintai saya, dan semua yang dilakukannya adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk saya. Cuma dia tertekan dan terlanjur memukul saya. Memang salah dia pukul kamu. Mak tak nak bela dia. Tapi lepas pukul kamu, hati dia pun sakit. Sekarang dia dah insaf. Kamu istrinya. Macam mana kamu sanggup tolak suami sendiri ke tepi jurang? Kamu dah bekukan akaun, kamu dah saman dia, kamu nak dia masuk penjara, kan? Kalau dia masuk penjara, siapa nak besarkan Aira? Siapa nak tanggung masa depan dia? Setiap patah katanya tepat mengenai titik kelemahan saya. Kasih sayang suami istri, masa depan anak. Dia menggambarkan Khairul sebagai seorang suami dan bapa yang malang tetapi bertanggung jawab, yang diambang kehilangan segalanya karena satu kesilapan. Lakonannya begitu sempurna sehingga jika saya tidak mempunyai gambar-gambar dan rekaman audio itu, saya mungkin akan termakan pujuk rayunya. Tetapi sekarang, saya hanya mampu tersenyum sinis. Saya menarik kaki saya perlahan-lahan dari genggamannya dan melangkah setapak ke belakang. Saya memandang tepat ke arah wanita yang sedang berlakon di hadapan saya. "Mak," suara saya dingin dan asing. "Tak payah berlakon lagi. Lakonan macam ni dah tak berkesan pada saya." Ibu mentua saya terkejut dan berhenti menangis serta-merta. Dia mendongak memandang saya. Matanya tidak lagi dipenuhi kesedihan, tetapi keterkejutan dan kemarahan. "Kau, apa yang kau cakap nih? Mak, balik dan sampaikan pada anak Mak. Kalau dia betul-betul dah insaf, suruh dia pergi ke mahkamah dan mengaku semuanya dengan jujur. Kalau dia masih nak teruskan lakonan macam ni, kita akan jumpa di mahkamah." "Kau." Ibu mentua saya berdiri tegak. Wajahnya yang menyedihkan tadi hilang entah kemana. Akhirnya, wajah sebenarnya telah terdedah. "Dasar menantu tak guna, perempuan ular. Menyesal Khairul kahwin dengan perempuan macam kau. Mentang-mentang ada duit, ada orang besar, kau nak pijak-pijak keluarga kami, ya? Kau tunggu, aku takkan biarkan kau." Dia mula memaki hamun dan menyumpah seranah dengan kata-kata yang tidak pernah saya dengar. Tetapi saya tidak lagi terasa sakit hati. Saya hanya memandangnya dalam diam, seolah-olah sedang menonton sebuah drama murahan. "Tolong," saya memanggil ketua pembantu rumah, "hantarkan tetamu ni keluar." 2 orang pengawal segera datang dan mengiringi ibu mentua saya keluar. Dia meronta-ronta dan menjerit, tetapi tidak berdaya melawan 2 orang lelaki yang sasa itu. "Kau akan menyesal. Perempuan jahat, aku tak akan lepaskan kau." Suaranya masih kedengaran, walaupun sudah berada di luar pagar. Rumah kembali senyap, tetapi hati saya bergelora. Lakonan ibu mentua saya telah gagal, tetapi ia menjelaskan satu perkara lagi. Mereka tidak akan pernah berputus asa. Ketamakan dan sifat mementingkan diri telah sebati dalam diri mereka. Mereka tidak akan teragak-agak menggunakan cara yang paling keji untuk mencapai matlamat mereka. Dan saya tahu, selepas lakonan murahan ini, akan ada serangan yang lebih ganas menanti. Saya perlu bersedia untuk menghadapi segalanya. Peperangan ini bukan sekadar peperangan undang-undang. Ia adalah peperangan psikologi dan maruah. Selepas lakonan gagal ibu mentua saya sadar bahwa saya tidak boleh lagi hanya bersikap defensif. Menunggu mereka menyerang dan kemudian bertahan hanya akan meletakkan saya dalam kedudukan yang pasif. Sudah tiba masanya untuk saya berubah, untuk tampil di hadapan mereka dan dunia dengan image yang sama sekali berbeza. Saya bukan lagi Yasmin, istri yang patuh dan lemah. Saya mesti menjadi Yasmin, naib pengerusi kumpulan Hamdan, seorang wanita yang berwibawa, yakin, dan tidak boleh dipandang remeh oleh sesiapapun. Transformasi ini bukan hanya untuk memberi pengajaran kepada Khairul dan keluarganya. Ia adalah untuk menuntut kembali diri saya sendiri,
untuk mencari semula jati diri saya yang telah hilang dalam kegelapan perkawinan yang seperti neraka. Saya bermula dengan mengubah penampilan saya. Saya tidak lagi memakai pakaian ringkas dan berwarna kusam. Atuk memanggil pasukan penggaya dan pereka fashion terbaik di Kuala Lumpur ke rumah. Mereka membawa koleksi terkini dari jenama-jenama mewah antara bangsa. Saya mencoba satu persatu, dari gaun sutera yang beralun hingga sut pejabat yang direka khas dan gaun malam yang glamor. Setiap kali saya menukar pakaian, saya seolah-olah menjadi orang yang berbeza. Rambut panjang saya yang sentiasa diikat satu telah diubah oleh pakar menjadi gaya ikal mayang yang menawan, dan diwarnakan dengan warna perang abu yang elegan. Juru solek membentuk wajah saya dengan teliti. Solekan yang tidak keterlaluan tetapi mampu menyembunyikan keletihan dan menonjolkan ciri-ciri wajah saya, mencipta aura yang bijak dan berwibawa. Apabila saya melihat pantulan diri saya di cermin, saya hampir tidak mengenali diri sendiri. Wanita di dalam cermin itu kelihatan asing, tetapi pada masa yang sama, sangat dikenali. Itulah saya, Ime yang sepatutnya menjadi milik saya. Keyakinan diri mula timbul dari dalam, kuat dan mempesonakan. Tetapi perubahan terbesar bukanlah pada penampilan, tetapi pada pemikiran dan tindakan saya. Saya mula terlibat secara aktif dalam urusan syarikat. Saya tidak lagi sekadar hadir dalam mesyuarat. Saya mengambil inisiatif untuk mengkaji proyek, membaca laporan keuangan, dan memahami keadaan pengurusan setiap anak syarikat. Pengetahuan dari zaman universiti yang saya pikir telah dilupakan kini kembali, dan apabila digabungkan dengan pengalaman pahit hidup, ia memberikan saya pandangan yang lebih mendalam dan realistik tentang dunia perniagaan. Saya mula menyuarakan pendapat dan cadangan saya dalam mesyuarat. Pada mulanya, ada yang memandang saya dengan ragu-ragu, terutamanya di kalangan eksekutif kanan yang telah lama berkhidmat dengan Atuk. Mereka mungkin masih menganggap saya sebagai seorang putri yang mendapat layanan istimewa. Tetapi saya tidak berputus asa. Saya meyakinkan mereka dengan angka, analisis logik, dan hujah yang tajam. Perlahan-lahan, mereka mula memandang saya dengan pandangan yang berbeza, dengan rasa hormat yang tulen. Atuk memerhatikan perubahan saya. Walaupun tidak berkata apa-apa, matanya penuh dengan kebanggaan. Beliau mula memberikan saya tugas-tugas yang lebih penting dan membenarkan saya terlibat secara langsung dalam rundingan dengan rakan kongsi utama. Dunia perniagaan adalah medan perang yang paling sengit, kata Atuk kepada saya. Ia akan menjadikan kamu lebih kuat dan tabah berbanding mana-mana sekolah, dan kata-kata Atuk adalah benar. Setiap rundingan dan cabaran perniagaan menjadi pengajaran yang berharga. Saya belajar untuk bertenang di bawah tekanan, membaca niat orang lain, dan membuat keputusan yang tegas dan tepat. Keyakinan diri saya bukan lagi datang dari latar belakang Atuk, tetapi dari kebolehan dan usaha saya sendiri. Saya tidak lagi takut dengan pandangan yang menyelidik, dan tidak lagi gemetar apabila berucap di hadapan khalayak ramai. Saya telah menemui semula suara saya. Transformasi saya tidak terhad kepada pekerjaan sahaja. Saya mula membina semula hubungan sosial saya. Saya menghadiri majelis-majelis orang kenamaan dan acara amal. Saya muncul dengan image yang baru sepenuhnya. Sebagai seorang usahawan wanita yang kaya, cantik, bijak, dan berkarisma. Media tidak lagi merujuk saya sebagai mangsa dalam kes perceraian yang sensasi, tetapi sebagai puteri kumpulan Hamdan yang telah kembali, bintang baru yang sedang meningkat naik dalam dunia perniagaan. Saya tahu bahwa semua ini pasti akan sampai ke telinga Hairul. Saya mahu dia melihat. Saya mahu dia tahu bahwa wanita yang telah dibuang dan dihina olehnya kini berada di kedudukan yang tidak akan pernah mampu dicapainya seumur hidup. Saya mahu dia menyesal. Tetapi pada tahap yang lebih mendalam, transformasi ini adalah untuk diri saya sendiri. Ia adalah satu pengisytiharan bahwa hidup saya tidak akan hancur hanya karena seorang lelaki yang tidak berguna. Saya berhak mendapat kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, dan saya akan membina masa depan itu dengan tangan saya sendiri. Burung Phoenix yang terbakar dalam api pengkhianatan, kini tiba masanya untuk bangkit semula dari abu, lebih cantik dan lebih kuat dari sebelumnya. Kira-kira sebulan selepas saya mula bekerja secara rasmi di syarikat, kehidupan saya telah berubah sepenuhnya. Saya sibuk dengan kerja, mesyuarat, dan perjalanan perniagaan. Kesibukan itu menjadi obat terbaik untuk melupakan kesakitan dan menumpukan perhatian kepada masa depan. Image saya sebagai naib pengerusi kumpulan Hamdan semakin kerap muncul di media. Saya yakin Khairul dan keluarganya melihat dan mengetahui semua ini. Tetapi anehnya, mereka senyap sunyi. Tiada lagi panggilan, message, atau sebarang gangguan.
Kesunyian itu membuatkan saya sedikit resah. Adakah mereka sedang merancang sesuatu? Atau adakah mereka benar-benar sudah takut dan berputus asa? Walau apapun, saya tidak boleh leka. Saya mengarahkan pasukan Encik Faisal untuk terus mengumpul bukti dan bersedia untuk perbicaraan yang akan datang. Pada suatu petang Sabtu, selepas seminggu yang penuh tekanan, saya memutuskan untuk memberi diri saya sedikit masa untuk berehat. Saya mahu membeli beberapa hadiah untuk Aira. Dia akan mengadakan persembahan di tadikanya tidak lama lagi, dan saya mahu anak saya menjadi kanak-kanak yang paling cantik. Saya memandu kereta sport convertible putih yang baru dihadiahkan oleh Atuk ke sebuah pusat membeli belah mewah di pusat bandar. Saya tidak lagi berasa rendah diri atau kekok seperti dahulu. Saya berjalan dengan penuh keyakinan, dan imai seorang wanita anggun kini sudah sebati dengan diri saya. Saya sedang leka memilih gaun puteri berwarna merah jambu untuk Aira di sebuah butik pakaian kanak-kanak mewah. Tiba-tiba, satu suara yang biasa tetapi sinis kedengaran dari belakang. "Amboy, tengoklah siapa nih, Puan Yasmin rupanya. Dah jadi orang besar sekarang ya. Pandu kereta mahal, datang tempat macam ni pula." Saya berpaling. Di situ, berdiri tidak lain dan tidak bukan, perempuan simpanan Khairul, Diana. Tetapi dia tidak bersendirian. Yang memeluk lengannya dengan mesra adalah Khairul. Dia kelihatan sedikit lebih kurus dan lesu, tetapi sut yang dipakainya masih kelihatan mahal. Melihat saya, matanya menunjukkan riak terkejut dan kekok seketika, sebelum ditutup dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Tetapi Diana berbeza. Dia meneliti saya dari hujung rambut hingga hujung kaki, matanya tidak menyembunyikan rasa cemburu dan permusuhan. Perutnya kelihatan agak buncit, dan dia sengaja menonjolkannya, seolah-olah ingin menunjuk-nunjuk. "Kenapa? Terkejut sangat ke? Ingat kau boleh halang kami datang tempat macam ni? Yalah, orang macam kau seumur hidup pergi pasar malam je, kan?" Saya tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum sinis. Saya tidak mau merendahkan taraf saya untuk bertekak dengan orang sepertinya. Kesunyian saya nampaknya membuatkannya lebih marah. "Khairul, tengoklah dia nih. Mentang-mentang dah jadi naib pengerusi, sombong betul." Dia bersandar manja di lengan Khairul. "Atau dia masih sakit hati sebab kena tinggal dengan you? Yalah, perempuan tua yang mandul macam mana nak jaga suami, kan?" Dah habis cakap, kali ini, saya tidak berdiam diri. Saya memandang tepat ke mata Diana dan berkata, suara saya tidak kuat, tetapi sedingin ais. "Saya tak ada masa nak dengar ceramah hidup dari perempuan simpanan macam awak. Boleh ke tepi sikit, apa?" "Siapa perempuan simpanan?" Wajah Diana merah padam menahan marah. "Aku tunang Khairul dan ibu kepada anak dalam kandungan nih. Yang tak patut ada kat sini ialah kau." Dia coba menerpa ke arah saya, tetapi Khairul menghalangnya. "Sudahlah, Diana, jangan buat kecoh kat sini." Suara Khairul kedengaran letih. Dia memandang saya dengan pandangan yang kompleks. "Yasmin, tak perlulah kita sampai macam ni. Benda dah lepas, kan?" "Betul, benda dah lepas," saya menjawab. "Jadi, jaga perempuan awak ni baik-baik. Jangan biarkan dia menyalak tak tentu pasal dan ganggu orang lain." Saya selesai berkata, mengambil gaun yang telah dipilih, dan berjalan ke kaunter pembayaran. Saya sengaja mengeluarkan kad kredit premium, simbol kuasa yang diberikan oleh Atuk. Juruang itu, sebaik sahaja melihat kad itu, terus berubah sikap dan menunduk hormat kepada saya. Diana dan Khairul pucat melihat pemandangan itu. Saya tahu tindakan menunjuk-nunjuk ini agak kebudak-budakan, tetapi ia perlu. Saya perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kedudukan kami kini telah berubah sepenuhnya. Selepas membayar, dengan beg membeli belah berjenama di tangan, saya keluar dari butik itu tanpa menoleh ke arah mereka sekalipun. Saya melintasi mereka seolah-olah mereka adalah dua orang asing yang tidak bernilai untuk diberi perhatian. Tetapi, baru beberapa langkah, Khairul tiba-tiba memanggil saya, "Yasmin, tunggu sekejap." Saya berhenti, tetapi tidak berpaling. Saya terdengar bunyi tapak kakinya semakin dekat. Saya tahu saya salah, suaranya kedengaran merayu. "Tapi, boleh tak jangan tutup periuk nasi saya? Syarikat saya sekarang di ambang muflis. Kalau awak tolong cakap dengan Atuk awak sikit, boleh tak awak selamatkan saya?" Saya perlahan-lahan berpaling. Saya memandang tepat ke matanya dan tersenyum sinis. "Tutup periuk nasi? Encik Khairul, awak ingat tak apa yang awak dan keluarga awak coba buat pada saya? Awak coba rampas harta saya, rampas anak saya. Berbanding dengan apa yang awak dah buat, syarikat awak muflis tu apalah sangat? Tapi itu sahaja yang saya ada.
habis itu, masa muda saya, pengorbanan saya, siapa nak ganti, saya memotongnya. Awak patut bersyukur saya tamatkan setakat ini sahaja. Jangan uji kesabaran saya. Kalau tidak, tempat yang awak akan pergi nanti bukan bursa saham, tapi penjara. Kata-kata saya seperti menyimbah air sejuk ke muka Khairul. Wajahnya pucat lesi. Dia melangkah ke belakang dan tidak mampu berkata apa-apa. Saya tidak mahu membuang masa walau sesaat pun dengannya lagi. Saya berpaling dengan tegas dan berjalan pergi, meninggalkannya berdiri termangu-mangu di tengah-tengah orang ramai. Pertemuan yang tidak dijangka ini, walaupun sedikit tidak menyenangkan, telah mengesahkan satu perkara. Khairul benar-benar sedang ketakutan. Dia sedang hancur, dan saya dapat merasakan bahwa hari untuk saya mendapatkan Aira kembali sudah tidak lama lagi. Pertemuan di pusat membeli belah itu mengesahkan bahwa Khairul benar-benar berada di ambang kehancuran. Pemotongan semua kontrak dari kumpulan Hamdan telah memberikan tamparan hebat kepada wawasan emas. Pelabur-pelabur lain mula menarik diri, dan rakan-rakan kongsi membatalkan perjanjian. Kapal yang dibina olehnya dan Diana dengan Wang saya berada di ambang karam. Tetapi, binatang yang terdesak adalah yang paling berbahaya. Daripada mengakui kekalahan, Khairul memutuskan untuk membuat pertaruhan terakhir. Dia merancang untuk mengadakan sebuah majelis besar di sebuah hotel 5 bintang. Tujuannya adalah untuk majelis penghargaan pelanggan dan pelancaran proyek teknologi inovatif baharu untuk menarik pelabur. Hakikatnya, ia adalah satu usaha terdesak untuk menyelamatkan syarikatnya dan memerangkap lebih ramai pelabur yang naif. Maklumat ini sampai kepada saya melalui rangkaian perisikan Encik Faisal. Mendengar berita itu, satu ide berani muncul di pikiran saya. Daripada hanya melihat dia berlakon, mengapa tidak saya jadikan pentasnya sebagai pentas penghakiman terakhirnya? Saya segera berbincang dengan Atuk dan Encik Faisal. Ini adalah peluang keemasan, mata Encik Faisal bersinar. Pelabur, rakan kongsi, dan media, semuanya akan berkumpul di satu tempat. Jika kita mendedahkan kebenarannya di sana, kesannya akan beribu kali ganda lebih kuat daripada perbicaraan di mahkamah. Dia akan dimalukan sepenuhnya di mata masyarakat, tanpa ruang untuk membela diri. Atuk juga bersetuju, tetapi menyuarakan sedikit kebimbangan. Rancangan ini tidak terlalu berisiko ke? Kalau dia terdesak dan bertindak di luar kawalan, macam mana? Jangan risau, Atuk, saya berkata dengan yakin. Saya tidak akan pergi seorang diri, semuanya akan dirancang dengan teliti. Ini akan menjadi babak terakhir untuk segalanya. Rancangan itu dirangka dengan sangat teliti. Langkah pertama, saya, melalui pihak ketiga, berpura-pura menjadi sebuah dana modal teroka dari Singapura yang menunjukkan minat luar biasa terhadap proyek inovatif Khairul. Saya mengarahkan orang saya untuk menjanjikan pelaburan sebanyak Rm50 juta. Bagi Khairul pada masa itu, jumlah itu ibarat tali penyelamat dari langit. Dia terus menelan umpan tanpa sebarang syakwa sangka. Dengan gembira, dia menghantar semua maklumat terperinci mengenai proyek dan profil syarikat kepada dana pelaburan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua bahan yang dihantarnya sedang dianalisis oleh pasukan pakar kumpulan Hamdan, dan dijadikan bukti tambahan untuk kes penipuannya. Langkah kedua, saya memaklumkan bahwa wakil dana pelaburan akan menghadiri majelis itu untuk menandatangani perjanjian pelaburan secara rasmi. Berita ini membuatkan Khairul lebih teruja dan percaya. Dia menghabiskan baki uangnya untuk menyediakan sebuah majelis yang gilang gemilang demi menarik perhatian pelabur dari Singapura itu. Dia menjemput semua rakan kongsi lama yang telah meninggalkannya untuk memulihkan marwahnya. Dia juga menjemput wartawan dari beberapa media utama untuk menjadikan acara ini sebagai platform kebangkitannya yang dramatik. Dia langsung tidak tahu bahwa semua tetamu itu akan menjadi penonton kejatuhannya. Malam majelis itu, Hotel 5 bintang itu bermandikan cahaya yang gemerlapan. Dewan bangkuet sangat meriah. Khairul dan Diana menyambut tetamu di pintu masuk dengan senyuman penuh keyakinan. Mereka kelihatan seperti pasangan berkuasa di puncak kejayaan. Diana memakai gaun malam yang sendat, sengaja menayangkan perutnya yang semakin membesar. Dia berjalan ke sana-sini, bergelak ketawa dengan tetamu, berlagak seperti tuan rumah yang sebenar. Apabila majelis sudah separuh jalan, pintu besar dewan itu tiba-tiba terbuka. Saya melangkah masuk. Kemunculan saya serta-merta membuatkan dewan itu senyap. Semua mata tertumpu kepada saya. Saya memakai gaun malam hitam yang ringkas tetapi sangat elegan. Gaun yang sendat itu menonjolkan susuk tubuh saya, rambut saya disanggul tinggi, mendedahkan leher jinjang dan perhiasan berlian yang berkilauan. Saya mengenakan solekan yang garang, menonjolkan bibir merah dan mata yang tajam.
Di sisi saya adalah Atuk, dan di belakang kami adalah Encik Faisal dan 2 orang pengawal pribadi. Kemunculan pengerusi kumpulan Hamdan membuatkan orang ramai lebih terkejut, dan bisikan mula kedengaran. Khairul dan Diana melihat kami, senyuman di wajah mereka membeku. Wajah Khairul pucat, dan dia bergegas datang kepada kami, berkata dengan gagap, Tan Sri, Puan Yasmin, macam mana kamu berdua boleh ada di sini? Saya tersenyum. Senyuman yang saya tahu akan membuatkan tulang belakangnya terasa seram sejuk. Kenapa? Tak boleh ke? Saya dengar Wawasan Emas ada acara penting hari ini, ada pelabur besar dari Singapura datang pula tuh. Sebagai ahli perniagaan, takkan saya nak lepaskan peluang belajar yang baik macam ni, tapi kami tak hantar jemputan. Oh, ya ke? Saya menunjukkan kad jemputan berkerajang emas di tangan saya. Habis tu, ni apa? Mungkin staf awak yang buat silap. Khairul terdiam. Dia tahu saya sengaja mencari pasal, tetapi di hadapan orang ramai, terutamanya di hadapan Atuk, dia tidak boleh berbuat apa-apa. Dia terpaksa tersenyum palsu dan mengiringi kami ke meja VIP yang telah disediakan. Majelis diteruskan, tetapi suasananya telah berubah sepenuhnya. Semua perhatian tidak lagi tertumpu kepada tuan rumah, Khairul, tetapi kepada meja kami. Orang ramai mula berbisik-bisik, membuat pelbagai andaian tentang kemunculan saya. Adakah ini tanda perdamaian, atau amaran terbuka? Perangkap telah dipasang, dan pentas telah sedia. Saya duduk dengan tenang, menghirup sedikit wain sambil melihat wajah Khairul yang penuh dengan kegelisahan dan kekeliruan. Drama terbaik, babak terakhir yang paling dramatik, akan segera bermula. Apabila majelis tiba di acara kemuncak, Khairul naik ke atas pentas. Dia coba mengembalikan keyakinannya, memegang mikrofon dan memulakan ucapannya. Dia bercakap tentang visi dan misi Wawasan Emas, dan proyek teknologi inovatif yang mampu mengubah dunia. Dia melukiskan masa depan yang cerah, dan prospek yang memberangsangkan untuk memukau para pelabur. Diana, yang duduk di barisan hadapan, memandangnya dengan mata yang penuh kekaguman dan kebanggaan. Mereka berdua terbuai dalam ilusi kebangkitan dramatik, langsung tidak menyadari bahwa tirai drama akan segera dilabuhkan. Dan hari ini, kata Khairul dengan suara yang teruja, kami amat berbesar hati karena dapat mengalu-alukan kedatangan pelabur terkemuka dari Singapura. Kerjasama ini akan menjadi sayap yang akan menerbangkan Wawasan Emas ke tahap yang lebih tinggi, lebih jauh. Ketika dia sedang berucap dengan penuh semangat, tiba-tiba skrin LED gergasi di belakangnya yang memaparkan logo syarikat, terpadam. Dewan menjadi riuh. Khairul juga terpinga-pinga, menoleh ke belakang, tidak tahu apa yang sedang berlaku. Dia memberi isyarat kepada pasukan teknikal, tetapi tiada siapa yang memberi respons. Dan di tengah-tengah kebingungan semua orang, skrin itu menyala kembali. Tetapi bukan logo Wawasan Emas yang muncul. Image pertama yang terpapar adalah gambar wajah saya yang penuh dengan lebam dan luka, mata yang bengkak, dan kaki saya yang bersimen. Gambar yang diambil pada pagi selepas malam yang malang itu, di sebelahnya, tertulis dengan jelas huruf besar, "Inilah wajah sebenar cinta." Dewan itu menjadi senyap sunyi. Musik latar yang perlahan juga terhenti. Semua orang menahan nafas, merenung skrin dengan tajam. Wajah Khairul di atas pentas menjadi sepucat kertas. Dia menuding ke arah skrin dengan tangan yang tergetar-getar, berkata dengan gagap, apa nih? Tutup sekarang." Tetapi sudah terlambat. Skrin itu terus bertukar ke babak lain, kali ini, sebuah video. Rakaman CCTV yang menunjukkan Khairul menarik rambut saya dan menendang saya di flat usang itu. Walaupun kualitinya tidak begitu baik, perbuatannya yang kejam dan ganas itu terpapar dengan jelas tanpa dapat dinafikan. Bisikan di dalam dewan bertukar menjadi laungan terkejut dan marah. Ya Tuhan, ganasnya dia. Nampak baik, rupa-rupanya syaitan. Diana yang duduk di bawah juga membeku. Dia memandang silih berganti antara skrin dan Khairul, dengan riak wajah yang panik. Drama itu belum berakhir. Skrin itu terus memaparkan gambar-gambar mesra Khairul dan Diana, potret keluarga bahagia mereka bersama anak haram mereka, dan penyata transaksi bank yang padat membuktikan bagaimana uang saya sebanyak Rp1,5 juta telah mengalir masuk ke syarikat mereka. Dan sebagai pukulan terakhir, satu file rakaman suara dimainkan. Suaranya bergema di seluruh dewan. Ia adalah perbualan Khairul dan Diana yang sedang membincangkan rancangan penipuan mereka dan bagaimana untuk menjadikan saya sebagai lembu tenusu. Perempuan tu naif, senang percaya orang, senang nak pujuk. Minta je duit, terus dia bagi. Suara Khairul bergema, penuh dengan keyakinan dan penghinaan. Sebaik sahaja rakaman itu berakhir,
Dewan itu seolah-olah meletup. Kesunyian bertukar menjadi gelombang kemarahan yang meluap-luap. Makian dan pandangan hina ditujukan kepada Khairul dan Diana. Penipu, dasar jantan tak guna, pulangkan duit kami. Para pelabur dan rakan kongsi yang sebentar tadi mendengar ucapan Khairul kini memandangnya seperti melihat raksasa. Beberapa orang bangun dan keluar, yang lain mengeluarkan telepon bimbit untuk merakam. Khairul berdiri di atas pentas seperti dipanah petir. Seluruh badannya menggigil. Segalanya telah hancur. Dalam beberapa menit sahaja, dia memandang saya dengan mata yang penuh kebencian dan keputusasaan. Dia tahu semua ini adalah rancangan saya. Ketika itulah, saya bangun dengan tenang dan naik ke atas pentas. Saya mengambil mikrofon lain dari tangan penganjur majelis yang juga sedang terpinga-pinga. Saya memandang tepat ke arah Khairul dan berkata dengan dingin tetapi cukup jelas untuk didengari semua orang, "Encik Khairul, lakonan awak sangat hebat, tapi sudah tiba masanya untuk tirai dilabuhkan." Saya berpaling ke arah hadirin. Suara saya menjadi lebih lantang. "Tuan-tuan dan puan-puan, saya Yasmin, istri kepada lelaki yang berdiri di sini. Apa yang baru sahaja Anda saksikan hanyalah secebis kecil daripada kebenaran. Saya berdiri di sini hari ini, bukan untuk meratapi nasib saya, tetapi untuk mendedahkan wajah sebenar seorang penipu profesional dan penderu yang berselindung di sebalik topeng seorang usahawan yang berjaya." Saya mengangkat setimbun dokumen. Di tangan saya ini adalah semua bukti mengenai penipuan, penyelewengan harta, penipuan komersial, dan pengelakan cukai oleh Wawasan Emas. Proyek inovatif yang baru sahaja disebutnya itu hanyalah satu angan-angan kosong untuk merompak uang Anda. "Diam, kau!" Khairul menjerit seperti binatang yang cedera. Dia coba menerpa ke arah saya tetapi dihalang oleh dua orang pengawal pribadi saya. Dia hanya mampu meronta-ronta dengan terdesak dan memaki hamun. Khairul juga terpinga-pinga, menoleh ke belakang, tidak tahu apa yang sedang berlaku. Dia memberi isyarat kepada pasukan teknikal, tetapi tiada siapa yang memberi respons. Dan di tengah-tengah kebingungan semua orang, skrin itu menyala kembali. Tetapi bukan logo Wawasan Emas yang muncul. Image pertama yang terpapar adalah gambar wajah saya yang penuh dengan lebam dan luka, mata yang bengkak, dan kaki saya yang bersimen. Gambar yang diambil pada pagi selepas malam yang malang itu, di tengah-tengah kekecohan di dalam dewan, dengan Khairul yang masih meronta-ronta ditahan oleh pengawal, tiba-tiba sekumpulan orang beruniform polis muncul di pintu masuk. Kemunculan mereka membuatkan semua orang terdiam. Yang mengetuai kumpulan itu adalah seorang pegawai polis berpangkat tinggi dengan wajah yang serius. Dia, bersama dua orang anggota, berjalan pantas menuju ke pentas. Orang ramai secara otomatik memberi laluan. Pegawai polis itu berhenti di hadapan Khairul dan menunjukkan sekeping dokumen dengan cop merah. "Encik Khairul bin Zaman, Anda ditahan di bawah beberapa akta atas tuduhan penipuan, penyelewengan, mendatangkan kecederaan parah, dan pelanggaran undang-undang perdagangan. Anda dikehendaki mengikut kami ke balai untuk siasatan lanjut." Setiap patah perkataan pegawai polis itu ibarat pukulan tukul terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harapan Khairul. Dia berhenti meronta. Khairul juga terpinga-pinga, menoleh ke belakang, tidak tahu apa yang sedang berlaku. Dia memberi isyarat kepada pasukan teknikal, tetapi tiada siapa yang memberi respons. Dan di tengah-tengah kebingungan semua orang, skrin itu menyala kembali. Tetapi bukan logo Wawasan Emas yang muncul. Image pertama yang terpapar adalah gambar wajah saya yang penuh dengan lebam dan luka, mata yang bengkak, dan kaki saya yang bersimen. Gambar yang diambil pada pagi selepas malam yang malang itu, seluruh tenaganya hilang, matanya kosong memandang ke hadapan. Dia tahu, segalanya benar-benar telah berakhir. Dua orang anggota polis mendekatinya dan memasang gari di tangannya. Bunyi gari besi yang dikunci bergema di dalam dewan yang senyap, seolah-olah loceng kematian bagi seorang penjenayah. Bukan aku, perempuan tuh yang perangkap aku." Khairul meracau tanpa sedar, tetapi tiada siapa lagi yang mendengar kata-katanya. "Tuan-tuan dan puan-puan, saya Yasmin, istri kepada lelaki yang berdiri di sini. Apa yang baru sahaja Anda saksikan hanyalah secebis kecil daripada kebenaran. Saya berdiri di sini hari ini, bukan untuk meratapi nasib saya, tetapi untuk mendedahkan wajah sebenar seorang penipu profesional dan penderu yang berselindung di sebalik topeng seorang usahawan yang berjaya." Saya mengangkat setimbun dokumen. Di tangan saya ini adalah semua bukti mengenai penipuan, penyelewengan harta, penipuan komersial, dan pengelakan cukai oleh Wawasan Emas. Proyek inovatif yang baru sahaja disebutnya itu hanyalah satu angan-angan kosong untuk merompak uang Anda. "Diam, kau!"
Khairul menjerit seperti binatang yang cedera. Dia coba menerpa ke arah saya tetapi dihalang oleh 2 orang pengawal pribadi saya. Dia hanya mampu meronta-ronta dengan terdesak dan memaki hamun. Dia diiringi keluar, menundukkan kepala seperti anjing yang kalah, melintasi orang ramai yang suatu ketika dahulu memuja dan menyanjunginya. Pintu dewan tertutup, dan bersamanya, hilanglah sebuah kehidupan yang baru saja musnah. Pada masa yang sama, satu lagi pasukan polis telah tiba di apartemen mewah Diana. Dia, yang baru saja melarikan diri dari dewan, belum sempat bertenang sebelum berhadapan dengan pengadilan. Dalam keadaan panik dan sedang mengandung, Diana tidak lagi mampu mengekalkan image-nya yang angkuh dan tajam. Di hadapan soalan-soalan penyiasat, dia cepat rebah dan mengaku segalanya. Dia mengakui telah bersekongkol dengan Khairul dalam rancangan penipuan itu, dan mengesahkan bahwa wawasan emas hanyalah alat untuk pengubahan uang haram. Di tangan saya ini adalah semua bukti mengenai penipuan, penyelewengan harta, penipuan komersial, dan pengelakan cukai oleh wawasan emas. Proyek inovatif yang baru saja disebutnya itu hanyalah satu angan-angan kosong untuk merompak uang Anda. Diam, kau. Khairul menjerit seperti binatang yang cedera. Dia coba menerpa ke arah saya tetapi dihalang oleh 2 orang pengawal pribadi saya. Dia hanya mampu meronta-ronta dengan terdesak dan memaki hamun. Saya, yang dahulunya dianggap sebagai istri yang tidak berperasaan, serta-merta menjadi simbol wanita kuat yang berjuang untuk keadilan. Kecaman dahulu bertukar menjadi penghormatan dan simpati. Saya menerima banyak surat dan message dari wanita yang tidak dikenali. Mereka berkata kisah saya telah memberi inspirasi dan keberanian kepada mereka untuk keluar dari hubungan yang toksik. Saya tahu, perjuangan saya bukan lagi untuk diri saya seorang. 6 bulan kemudian, perbicaraan terhadap Khairul dan rakan subahatnya diadakan secara terbuka di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kes ini mendapat perhatian khas dari media dan orang ramai. Sejak awal pagi, perkarangan mahkamah telah dipenuhi oleh wartawan dan orang ramai. Saya hadir di mahkamah sebagai mangsa dan saksi utama. Saya tidak lagi berasa takut atau gemetar. Saya di sini untuk bersemuka dengan masa lalu dan menyaksikan keadilan ditegakkan. Saya memakai sut putih yang elegan, wajah saya disolek nipis, memancarkan ketenangan dan keyakinan. Apabila saya melangkah masuk ke dalam dewan mahkamah, semua mata tertumpu kepada saya. Saya berjalan dengan tenang ke tempat duduk saksi dan duduk di sebelah Encik Faisal. Di seberang sana, di kandang tertuduh, duduknya Khairul, Diana, dan Ibu Khairul. Mereka kelihatan sangat menyedihkan. Khairul kurus kering, rambutnya mula beruban, matanya cengkung. Dia tidak berani mengangkat kepala. Melihat anak kesayangannya digari, melihat impian kekayaan yang diidam-idamkannya hilang seperti asap, dia menjerit dan pengsan di situ juga. Orang ramai bergegas datang dan memanggil ambulans. Dia dibawa keluar dalam keadaan tidak sadarkan diri. Drama yang dirancang dengan teliti olehnya dan anaknya akhirnya membawa kesudahan yang tragis kepada keluarga mereka sendiri. Jaring keadilan, walaupun kelihatan luas dan jarang, tidak akan pernah terlepas. Setiap pertuduhan diiringi dengan bukti-bukti kukuh yang kami sediakan, rekaman video, file audio, penyata bank, dan keterangan saksi. Apabila tiba giliran saya untuk memberi keterangan, saya berdiri di kandang saksi dan menceritakan kisah saya dengan jelas tanpa teragak-agak. Saya bercakap tentang tahun-tahun pengorbanan, penderaan, pengkhianatan, dan konspirasi kejam mereka. Saya tidak menangis. Suara saya luar biasa tenang, karena saya bukan lagi mangsa yang merayu simpati. Saya adalah seorang yang terselamat yang menuntut keadilan. Selepas keterangan saya, Dewan Mahkamah senyap sunyi. Saya dapat membaca simpati dan kemarahan di mata hakim, juri, dan orang ramai. Apabila tiba giliran Khairul, dia hanya menundukkan kepala dan mengaku semua kesalahannya dengan suara yang perlahan. Dia tidak lagi mempunyai apa-apa untuk dinafikan. Dia hanya merayu agar diberi peluang untuk memulakan hidup baru, memohon hukuman yang ringan supaya dapat menebus dosanya kepada anak yang bakal lahir. Diana, sambil menangis, menuding semua kesalahan kepada Khairul, mendakwa dia hanya terpedaya dengan pujuk rayunya. Dia merayu agar hukumannya diringankan karena sedang mengandung. Tetapi jaring keadilan telah dilemparkan, dan tiada siapa yang dapat melepaskan diri. Selepas beberapa hari perbicaraan, tibalah masanya untuk penghakiman. Hakim yang berusia dan berwajah serius mula membacakan keputusan akhir. Setelah meneliti semua rekod kes, bukti, dan keterangan di mahkamah dengan ini memutuskan, tertuduh Khairul bin Zaman, atas kesalahan mendatangkan kecederaan parah,
penipuan di bawah Akta Jenayah Ekonomi, dan fitnah, dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. 20 tahun, hampir separuh dari usianya. Itulah harga yang perlu dibayar oleh Khairul. Mendengar keputusan itu, dia terduduk, menekuk mukanya dengan kedua-dua tangan, bahunya terhinjut-hinjut. Tertuduh Diana binti Abdullah, atas kesalahan bersubahat dalam penipuan, dengan mengambil kira pengakuan bersalah, dan keadaan mengandung, dijatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun. 7 tahun, anaknya akan lahir dan membesar di dalam penjara. Itulah balasan untuk wanita yang telah menghancurkan kebahagiaan orang lain. Diana, dengan perut yang sarat, tidak henti-henti teresak-esak. Ibu mentua saya duduk di atas kerusi roda akibat stroke, mulutnya herot dan pertuturannya tidak jelas. Hanya matanya yang memandang saya dengan penuh kebencian. Perbicaraan bermula. Pendakwa raya membacakan pertuduhan, menyenaraikan semua jenayah mereka satu persatu, keganasan rumah tangga, penipuan dan penyelewengan harta, fitnah, dan konspirasi. Tetapi kali ini, bukan lagi soalan-soalan ingin tahu, tetapi ucapan tahniah yang kedengaran. Saya tidak memberi sebarang temu bual. Saya hanya masuk ke dalam kereta, dengan senyap dan meninggalkan tempat yang telah mengadili masa lalu saya. Pertarungan telah berakhir, dan saya adalah pemenangnya. Perbicaraan telah berakhir, tetapi kesannya berpanjangan. Kehidupan keluarga Khairul hancur sama sekali. Tetapi bagi saya dan Aira, ia adalah permulaan sebuah perjalanan baru. Perjalanan untuk menyembuhkan luka dan membina semula kehidupan. Walaupun saya menang dari segi undang-undang, luka psikologi yang saya dan terutamanya Aira alami bukanlah kecil. Anak kecil yang telah menyaksikan babak keganasan dan mengalami perpisahan yang mengejut itu menjadi pendiam dan penakut. Dia sering terjaga pada waktu malam, menjerit memanggil nama saya. Setiap kali melihatnya begitu, hati saya terasa bagai diremas. Saya sadar bahwa menuntut keadilan hanyalah permulaan. Yang lebih penting sekarang adalah membantu anak perempuan saya mendapatkan semula senyuman dan kepolosannya. Saya memutuskan untuk berehat seketika dari semua urusan syarikat. Saya mahu menumpukan seluruh masa saya untuk Aira. Saya membawanya berjumpa dengan kaunselor psikologi kanak-kanak terbaik di Kuala Lumpur. Di bawah bimbingan doktor, saya belajar untuk menjadi pendengar yang sabar, untuk menenangkan ketakutannya dengan kasih sayang dan rasa selamat. Perjalanan penyembuhan kami berdua bermula. Saya membawa Aira melancong ke tempat-tempat yang mempunyai laut biru dan pantai berpasir putih, ke tanah tinggi yang megah. Kami membina istana pasir bersama, bermain layang-layang, dan melihat matahari terbenam. Saya mahu menunjukkan kepadanya bahwa dunia ini bukan sahaja mempunyai sudut gelap yang pernah dialaminya, tetapi juga penuh dengan keindahan. Kami menyertai kelas seni bersama, melukis, bermain piano, dan membuat tembikar. Saya mahu dia meluahkan perasaannya secara bebas melalui warna dan nota musik. Perlahan-lahan, saya melihat Aira mula berubah. Dia lebih banyak tersenyum, lebih banyak bercakap. Mimpi ngerinya semakin berkurangan. Dia kembali menjadi kanak-kanak yang ceria dan penyayang seperti dahulu. Dalam proses menyembuhkan Aira, saya sendiri juga turut sembuh. Berada di sisinya, memberikan sepenuh perhatian dan kasih sayang, telah mengisi kekosongan dalam jiwa saya. Saya tidak lagi banyak memikirkan masa lalu, dan tidak lagi membenci Khairul. Saya sadar bahwa menyimpan dendam hanya akan menyakiti diri saya sendiri. Memaafkan bukanlah karena dia layak, tetapi karena saya layak untuk hidup dengan tenang. Selain menjaga anak perempuan saya juga mula memberi lebih perhatian kepada diri sendiri. Saya mendaftar untuk kelas yoga dan meditasi. Pernafasan yang dalam dan pergerakan yang lembut membantu mengembalikan keseimbangan pada tubuh dan pikiran saya. Saya juga mula membaca lebih banyak buku tentang falsafah, psikologi, dan seni kehidupan. Saya sadar bahwa dunia ini penuh dengan perkara-perkara menarik untuk diterokai. Saya tidak lagi menutup pintu hati saya. Saya lebih terbuka kepada persahabatan. Saya bertemu dengan kawan-kawan lama di kafe, dan juga mendapat kawan-kawan baru dalam dunia perniagaan. Mereka adalah wanita-wanita yang kuat dan berdikari. Mereka menunjukkan kepada saya model kebahagiaan yang berbeza. Kebahagiaan tidak semestinya datang dari seorang lelaki. Ia boleh datang dari kerjaya, minat, dan jati diri sendiri. Pada suatu hari, Atuk memanggil saya ke bilik bacaannya. Beliau menyerahkan satu file kepada saya. Yasmin, ini adalah beberapa file proyek amal yang ditaja oleh syarikat. Coba kamu lihat dan pilih satu yang paling kamu minati untuk kamu uruskan sendiri. Atuk rasa,
Sudah tiba masanya untuk kamu melakukan sesuatu untuk masyarakat. Saya membelek fail itu satu persatu. Ada proyek membina sekolah untuk kanak-kanak di kawasan pedalaman, ada proyek membina rumah kasih untuk golongan miskin. Kemudian, pandangan saya terhenti pada sebuah proyek bernama Rumah Teduh. Sebuah pusat sokongan untuk wanita dan kanak-kanak mangsa keganasan rumah tangga. Hati saya tersentuh. Inilah dia. Inilah yang ingin saya lakukan. Saya mahu, melalui kisah dan pengalaman saya, membantu wanita-wanita yang senasib. Saya mahu memberitahu mereka bahwa mereka tidak bersendirian, dan selepas hujan, pasti akan ada pelangi. Perjalanan penyembuhan bukanlah sekadar meredakan kesakitan, tetapi mengubah kesakitan itu menjadi kekuatan, menjadi pendorong yang bermakna, dan saya telah menemui jalan saya. 3 tahun. Bukan masa yang sangat lama, tetapi cukup untuk kesakitan luka yang paling dalam mula reda, dan badai di hati menjadi tasik yang tenang. Orang sering berkata masa adalah obat untuk semua luka, tetapi saya sadar, masa dengan sendirinya tidak melakukan apa-apa. Masa hanyalah sebuah ruang. Sama ada kita mengisinya dengan penyembuhan atau membiarkannya membusuk, itu terpulang kepada diri kita sendiri, kepada kemahuan dan usaha kita. Saya memilih untuk mengisi ruang itu dengan harapan, kehidupan saya dan Aira kini telah beralih ke halaman yang baru sepenuhnya. Setiap perkataan di halaman itu ditulis dengan dakwat ketenangan dan tawa. Malaikat kecil saya, yang suatu ketika dahulu terpaksa menyaksikan pemandangan yang paling mengerikan, kini telah menjadi seorang murid darjah 2 yang pintar dan yakin. Kesan ketakutan di matanya telah hilang sepenuhnya, digantikan dengan kegembiraan hidup yang jernih, penuh rasa ingin tahu, dan bersinar. Dia tidak lagi terjaga pada waktu malam, atau menangis terkejut mendengar bunyi kuat. Sebaliknya, setiap pagi dia akan memeluk saya erat, membisikkan rahasia-rahasia kecil dunia kanak-kanak, dan apabila terjatuh, dia akan bangun sendiri, dan berkata sambil tersenyum, "Ibu, Aira tak apa-apa." Melihat anak perempuan saya, yang segak beruniform sekolah dengan rambut yang diikat kemas, berceloteh tentang sekolahnya, saya tahu keputusan saya untuk berjuang habis-habisan dahulu adalah keputusan yang tepat. Saya bukan sahaja menuntut keadilan untuk diri saya sendiri. Saya telah menuntut semula seluruh zaman kanak-kanak yang suci untuk anak perempuan saya. Proyek yang paling saya curahkan kasih sayang, Rumah Teduh, juga telah mekar dan berbuah. Bermula dari sebuah pusat sokongan kecil, ia kini telah berkembang menjadi sebuah rangkaian yang kukuh dan rumah perlindungan bersama untuk ratusan wanita dan kanak-kanak yang malang. Saya bukan lagi sekadar penaja dari jauh, tetapi menjadi kakak, kawan, dan teman seperjuangan mereka. Setiap minggu, saya akan meluangkan 2 waktu petang di pusat itu. Bukan untuk memeriksa kerja, tetapi untuk mendengar kisah mereka. Saya mendengar kisah seorang ibu tunggal yang, selepas menahan keganasan rumah tangga selama 10 tahun, berani melarikan diri dengan membawa kedua-dua anaknya. Dia, sambil berlinangan air mata, berkata bahwa kisah saya yang ditontonnya di televisi telah memberinya kekuatan untuk keluar. Masa itu saya pikir, kalau Puan Yasmin boleh, kenapa saya tak boleh? Saya pun manusia, saya pun berhak untuk hidup bahagia. Saya mendengar kisah seorang gadis berusia 17 tahun yang terpaksa berhenti sekolah, untuk dikahwinkan secara paksa dengan seorang lelaki kaya tetapi ganas. Dia datang ke Rumah Teduh pada suatu malam yang hujan, dengan tangan kosong dan hati yang terluka. Kini, dia sedang belajar kemahiran baru dan perlahan-lahan mencapai impiannya untuk menjadi seorang pereka fashion. Setiap kisah, setiap cebisan kehidupan yang saya temui, adalah cermin yang memantulkan masa lalu saya. Saya melihat diri saya dalam ketakutan mereka, kesakitan mereka, dan harapan mereka yang samar-samar. Membantu mereka adalah cara saya menyembuhkan diri sendiri. Saya sadar sekali lagi, cara terbaik untuk mengatasi penderitaan bukanlah dengan menanamnya, tetapi dengan mengubahnya menjadi obor yang menerangi jalan bagi orang lain yang tersesat dalam kegelapan. Kadang-kadang, dalam saat-saat sunyi, saya terfikir tentang keluarga Hairul. Tanpa saya cari, berita tentang mereka entah bagaimana sampai ke telinga saya. Diana, selepas dibebaskan dari penjara, telah membawa anaknya dan meninggalkan bandar ini secara senyap. Saya dengar dia pergi ke sebuah kampung terpencil, menukar nama, dan memulakan hidup baru. Mungkin anaknya menjadi satu-satunya sebab untuk dia terus hidup. Ibu mentua saya, selepas hidup dalam kesakitan dan penyakit, akhirnya meninggal dunia seorang diri di sebuah rumah jagaan, tanpa keluarga di sisi, dan Khairul. 20 tahun adalah hukuman yang panjang.
Dia sedang membayar dosanya di sebalik tirai besi yang dingin. Saya tidak lagi merasakan kebencian atau kepuasan. Kemarahan dahulu kini telah reda, yang tinggal hanyalah rasa acuh tak acuh yang dingin. Mereka telah menulis pengakhiran hidup mereka sendiri. Masa lalu telah berlalu. Seperti banjir besar yang telah menyapu segalanya, yang tinggal hanyalah endapan kelupaan. Saya belajar untuk melepaskan, bukan untuk memaafkan mereka, tetapi untuk membebaskan jiwa saya sendiri. Di bawah bimbingan Atuk, kerja di syarikat bukan lagi satu beban atau cabaran. Ia telah menjadi minat saya. Saya telah membuktikan kepada semua orang, dan yang paling penting, kepada diri saya sendiri, bahwa saya mampu berdiri di atas kaki sendiri. Saya bukan lagi sekadar cucu Tan Sri, saya adalah Yasmin, pemimpin wanita kumpulan Hamdan yang telah berjaya mengharungi krisis ekonomi global, memeterai perjanjian mega dengan rakan kongsi dari Jepun, dan meluaskan jenama Hamdan ke seluruh Asia. Kejayaan dalam perniagaan memberikan saya kebebasan keuangan, tetapi kegembiraan terbesar saya masih terletak pada saat-saat sederhana bersama keluarga. Pada suatu hujung minggu, langit cerah dan angin laut bertiup sepoi-sepoi bahasa. Saya, Aira, dan Atuk pergi bercuti ke Port Dickson. Kami tidak menginap di resort mewah, sebaliknya menyewa sebuah villa kecil di tepi pantai dengan taman yang dipenuhi bunga kertas. Matahari terbenam perlahan-lahan, mewarnai langit dan laut dengan warna keemasan seperti madu. Aira sedang membina sebuah istana pasir gergasi bersama kanak-kanak tempatan. Tawa riangnya yang jernih berpadu dengan bunyi ombak yang memukul pantai, mencipta sebuah simfoni yang damai. Saya dan Atuk duduk di bangku kayu, memerhatikannya dalam diam. Atuk sudah banyak berubah, rambutnya putih seperti perak, tetapi matanya masih cerdas dan senyumannya masih mesra seperti dahulu. Beliau tidak lagi memikul beban sebuah kumpulan syarikat gergasi. Sebaliknya, kegembiraannya kini adalah berkebun, membaca buku, dan bermain dengan satu-satunya cicitnya. "Tengoklah budak tuh," kata Atuk. Matanya bersinar dengan kebahagiaan yang tidak dapat disembunyikan. Sama macam arwah neneknya. Sentiasa ceria dan bertenaga. Saya tersenyum dan menyandarkan kepala saya di bahu Atuk. Bahu yang kurus, tetapi masih menjadi sandaran yang paling kukuh bagi saya. "Terima kasih, Atuk. Terima kasih kerana sentiasa ada. Terima kasih kerana memberikan segalanya kepada kami berdua." Budak bertuah, Atuk mengusap kepala saya. "Kamu yang capai kebahagiaan kamu sendiri. Kamu adalah anak yang paling kuat dan tabah yang Atuk kenal." Kami duduk di situ. 3 generasi. Sebuah keluarga yang diikat bukan oleh darah, tetapi oleh kasih sayang dan pengorbanan yang lebih kuat. Tiba-tiba, satu suara yang garau tetapi mesra kedengaran dari belakang. "Selamat petang, Tan Sri, Puan Yasmin. Saya tak ganggu, kan?" Saya berpaling. Jantung saya, tanpa sadar, berdegup sedikit lebih laju. Ia adalah Zikri, arsitek berbakat yang saya temui melalui proyek Rumah Teduh. Dia berada di sana bukan sebagai rakan kongsi, tetapi sebagai sukarelawan yang meluangkan masa hujung minggunya untuk membaiki dan mereka bentuk ruang kediaman untuk wanita-wanita yang malang. Dia seorang yang lemah lembut, matang, dan berhati mulia. Dia tahu masa lalu saya, tetapi tidak pernah memandang saya dengan pandangan simpati atau ingin tahu. Dia hanya memandang saya dengan rasa hormat dan kagum. "Encik Zikri," saya tersenyum semula jadi. "Jalan-jalan ke? Jemputlah duduk sekali." Atuk memandang silih berganti antara saya dan Zikri, lalu tersenyum penuh makna. Dia berdiri, memegang tongkatnya. "Atuk nak pergi tengok Aira bina istana dia. Kamu berdua sembanglah." Atuk berjalan ke arah pantai, meninggalkan kami berdua. Zikri duduk di sebelah saya. Kami diam seketika, sama-sama memandang matahari terbenam. Keheningan itu langsung tidak kekok. Ia dipenuhi dengan kedamaian dan persefahaman yang mendalam. "Puan Yasmin nampak lain hari ini," Zikri tiba-tiba bersuara. Bukan seperti naib pengerusi yang tegas di bilik mesyuarat, dan bukan juga seperti Puan Yasmin yang berdedikasi di Rumah Teduh. "Jadi, saya nampak macam mana?" Saya bertanya, sedikit ingin tahu. "Nampak sangat lembut dan tenang," katanya dengan mata yang ikhlas, macam laut selepas badai reda. Saya tersenyum tanpa sadar. Dialah orang pertama yang berkata begitu kepada saya. Di sisinya, saya tidak perlu berpura-pura kuat. Saya boleh menjadi diri saya sendiri. Seorang wanita biasa dengan segala luka dan kelemahannya. Pandangan kami bertemu, dan saya tahu, satu cinta yang baru, yang tulus dan lembut, mula mengetuk pintu hati saya. Saya tidak lagi takut pada cinta.
Saya sadar bahwa bukan cinta itu sendiri yang menyakitkan kita, tetapi mencintai orang yang salah yang menyakitkan. Lagipun, saya berhak untuk dicintai, dan saya berhak untuk bahagia. Saya memandang ke arah ufuk, tempat matahari baru sahaja terbenam. Tetapi sisa-sisa cahayanya masih menerangi langit, bersinar terang dan penuh harapan. Saya tahu, esok, satu pagi baru yang lebih gemilang akan menjelma. Saya tidak tahu apa yang akan dibawa oleh masa depan. Mungkin cinta yang utuh, mungkin cabaran baru. Tetapi, buat pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak lagi takut. Saya hanya tahu, saya bersedia untuk menyambut segalanya dengan tangan terbuka. Kerana badai telah berlalu, dan di hadapan saya, terbentang langit yang biru. Wahai para penonton, setelah melalui perjalanan yang penuh liku bersama Puan Yasmin, mungkin ada pelbagai perasaan yang bergelora di hati kita semua. Kita marah dengan kekejaman Hairul, kita sedih melihat Yasmin rebah dalam keputusasaan, dan kita turut gembira apabila dia akhirnya bangkit semula dari abu. Kisah ini, walaupun rekaan, memberikan kita pengajaran yang sangat mendalam dan realistik tentang kehidupan. Pengajaran yang boleh menjadi panduan dan kekuatan bagi kita dalam menempuh perjalanan hidup yang tidak menentu. Pengajaran pertama dan mungkin yang paling mendalam adalah, jangan pernah berdiam diri dan bersabar dalam kegelapan. Kesabaran tidak akan pernah membawa kedamaian. Ia hanya akan menyuburkan kejahatan. Kesilapan Yasmin adalah karena dia terlalu lama menahan penderitaan. Dia berharap kesunyiannya akan membawa kedamaian kepada keluarga dan anak perempuannya. Tetapi realiti membuktikan sebaliknya. Keganasan, sekali ia bermula, tidak akan pernah berhenti dengan sendirinya. Ia hanya akan meningkat menjadi lebih kejam. Suara Aira yang terketar-ketar, atuk, ibu macam nak mati, adalah loceng amaran yang paling mahal. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang, penyelamatan tidak datang dari kesabaran, tetapi dari satu tindakan keberanian yang kecil. Jangan pernah memandang rendah kuasa meminta pertolongan. Kita perlu mengajar anak-anak kita, dan diri kita sendiri, bahwa apabila berhadapan dengan ketidakadilan dan keganasan, meminta bantuan bukanlah satu kelemahan, tetapi naluri untuk terus hidup yang paling kuat. Pengajaran kedua adalah tentang kekuatan perubahan dan nilai diri sendiri. Kehidupan Yasmin hanya benar-benar berubah apabila dia memutuskan untuk berubah. Perubahan itu bukan hanya datang dari pakaian berjenama atau jawatan naib pengerusi. Ia bermula dari dalam dirinya, dari kesadaran bahwa dia berhak dihormati dan berhak untuk bahagia. Apabila Anda tahu nilai diri Anda, seluruh dunia akan memandang Anda dengan pandangan yang berbeza. Kisah ini menunjukkan bahwa uang dan kuasa adalah alat yang berguna, tetapi ia tidak akan bermakna jika tidak dikawal oleh akal yang bijak dan hati yang tabah. Yasmin tidak menggunakan uangnya untuk membalas dendam secara buta. Dia menggunakannya untuk menimba ilmu, mencari sokongan undang-undang, dan mengubah dirinya dari seorang mangsa menjadi watak utama yang mengemudi perjuangannya sendiri. Itulah kekayaan yang sebenar. Dan mungkin pengajaran yang paling insani dan mendalam adalah cara kita menghadapi kemenangan dan menyembuhkan luka. Yasmin boleh sahaja bergembira melihat kejatuhan keluarga Khairul dan hidup dalam kemewahan dan keselesaan sepanjang hayatnya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengubah penderitaannya menjadi belas kasihan, dan hartanya menjadi alat untuk membantu mereka yang senasib. Rumah Teduh bukan sekadar proyek amal, ia adalah simbol kelahiran semula, bukti bahwa manusia boleh menjadi lebih kuat dan lebih berbelas ihsan selepas melalui badai. Kemenangan sejati bukanlah apabila musuh kita rebah, tetapi apabila kita, selepas melalui segalanya, masih mampu berdiri teguh, memandang masa lalu dengan hati yang tenang, dan melangkah ke masa depan dengan pikiran yang terbuka. Ia adalah perjalanan mengubah kesakitan menjadi kekuatan, mengubah nasib malang pribadi menjadi nilai untuk komuniti. Saya percaya kita semua, sama ada lelaki atau wanita, dapat menemui sebahagian daripada diri kita dalam kisah ini. Mungkin Anda sedang melalui penderitaan. Mungkin Anda berasa tidak berdaya di hadapan ketidakadilan hidup. Ingatlah, Anda tidak pernah bersendirian. Beranilah bersuara, carilah bantuan, dan yang paling penting, percayalah pada nilai diri Anda. Kerana fajar yang paling gemilang hanya akan terbit selepas malam yang paling gelap. Apa pendapat Anda tentang kisah ini? Pengajaran mana yang paling menyentuh hati Anda? Sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Perkongsian Anda mungkin menjadi sumber semangat dan nasihat berharga bagi seseorang yang memerlukannya. Penafian. Cerita ini adalah rekaan semata-mata. Semua watak, peristiwa, dan latar adalah fiksien. Kandungan video ini bertujuan untuk hiburan dan pendidikan,
menyampaikan pengajaran insani tentang kehidupan, dan tidak berniat untuk memfitnah atau merujuk kepada mana-mana individu atau entiti tertentu. Sekiranya terdapat sebarang persamaan, ia adalah secara kebetulan semata-mata.